Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah al-aliyil azim wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dipertemukan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita duduk di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, kita bawakan tajuk kepada anda untuk diberikan pencerahan kepada penonton-penonton setia untuk memberikan rungkaian untuk kekeliruan yang bermain di fikiran, dan banyak kita nak berikan pencerahan pada hari ini berkenaan dengan topik yang bakal kita bincangkan, yakni bab fik muslimah. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua. Jangan lupa untuk sama-sama kita bertanyakan soalan sebanyak mungkin untuk sama-sama kita berikan pencerahan kepada sahabat-sahabat kita yang menonton. Baik, okey, untuk buat pertanyaan soalan boleh pergi ke 3 saluran kita. Yang pertama, untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677 atau WhatsApp di talian 0112336480. Dan mungkin ada sahabat kita yang tak berkesempatan pada pagi ini untuk menyaksikan di hadapan kaca TV, boleh menyaksikan terus secara langsung di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Di situ kita ada buat secara langsung. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, sedang menonton ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita pada pagi ini, seorang penceramah bebas dan juga penulis buku yang terkenal. Siapa tak kenal dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Muhammad Fazil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Allahu Akbar. Apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah bertemu lagi. Bertemu lagi kita pada pagi ini. Baik, ini dia ahli panel yang bakal menjawab persoalan kita dan memberikan pencerahan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan, fik muslimah. Jadi jom kita mulakan dengan mukadimah pada pagi ini berkenaan dengan tajuk yang bakal kita bincangkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Penonton-penonton yang dirahmati Allah, khususnya wanita lah. Tajuk pun fik wanita. Kita jangan buat fik lelaki. Lelaki kadang-kadang tak mau ingat masalah dia. Saya pun pernah buat program yang bila buat lelaki je tak kurang sikit. Kurang soalan. Masya-Allah, ratusan. Tetapi kita kena ingat wanita ini dia adalah sebahagian daripada masyarakat. Bahkan dia adalah masyarakat. Kerana apa? Kerana dia adalah ibu kita, isteri kita ataupun anak kita, dan dia yang melahirkan kita. Jadi ini merupakan satu benda yang sangat penting. Kenapa kita membicarakan tentang fik muslimah? Kerana permasalahan muslimah terlampau banyak dan benda ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi satu tanggungjawab bebanan kepada lelaki untuk menyelesaikan masalah mereka. Kerana wanita ini dalam Islam mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan semua itu makruf. Tetapi kita tahu tinggi, tapi kita kena bawa kepada perbandingan dengan cerita-cerita dahulu dan agama-agama yang lain. Di mana wanita dalam Islam ini dipertanggungjawabkan, bukan dia bertanggungjawab, maksud dia diamanahkan oleh lelaki untuk menjaganya. Daripada kecil sampai berkahwin, memang hidup mereka ni sentiasa diberi nafkah. Sampai ke mati pun, yang anehnya kos kafan apa semua tu suami yang kena tanggung ataupun ayah. Walaupun dia tu kaya, tapi kos dia tu suami dia juga. Tapi kalau suami mati, kos sendiri. Ini problem. Jadi kisah wanita itu subhanallah bukan bermaksud kita memanjakan wanita, tetapi sebab wanita dibebankan dengan kandungan, dibebankan dengan isu-isu yang lain, maka diringankan dia beban aspek kos. Sebab itu tidak ada dalam fikrah Islam, kalau kita dibebankan dengan satu perkara, mesti Allah ringankan perkara yang lain. Dan isu faraid. Mungkin orang tengok perempuan dapat satu bahagian, tapi dalam bahagian-bahagian yang lain dia dapat lebih. Tapi orang yang tidak faham, dia hanya melihat satu skop saja. Bila ada lelaki dan perempuan, lelaki 2 bahagian, 1 bahagian. Tapi ada bab yang lain, perempuan dapat lebih daripada lelaki. Sebab itu kita melihat wanita muslimah ini yang pertama mesti mengenal diri dia. Kalau dia kenal diri dia, dari sudut biologi sahaja, kita tengok tak ada yang kita boleh katakan lelaki mengatasi perempuan dan perempuan mengatasi lelaki. Yang datang kepada kita Dain ialah pemikiran yang membawa perempuan suka berlumba-lumba yang lelaki. Tak perlu perlumbaan sebenarnya. Kita berlumba ni kalau kita bermusuh. Okey. Sebenarnya kita melengkapi antara satu sama lain. Sebab kita tengok kita biologi, kita lelaki mempunyai 23 XY. Ya.
Dan yang anehnya pada setiap sel kita, siapa yang belajar biologi dia tahu, sel kita ni rambut, peluh, semua ada 46 kromosom. Melainkan sperma dan ovum. Sperma ada 23 XY, perempuan ada ovum 23 XX. Jadi mereka tak boleh buat apa. Dia kena berkahwin. Kena bergabung, barulah jadi kita. Boleh jadi saya, boleh jadi Daim, boleh jadi semua. Faham? So, maknanya tak ada istilah saya lebih hebat daripada perempuan dan perempuan lebih hebat lelaki. Yang berlaku sekarang ni, golongan-golongan sebagai feminin yang nak tunjuk kita mesti mengatasi lelaki, itu adalah datang daripada kumpulan-kumpulan barat yang mereka dizalimi di sana. Sebab itu munculnya di barat dipanggil pembebasan wanita. Sebab wanita tak bebas. Tidak ada hak belajar, tidak ada hak apa-apa, tidak ada hak apa-apa. Dia dianggap sebagai syaitan dan umpama dengan dia kita boleh baca. Dan munculnya Susan di sana. Nama Susan ni seorang tokoh pembebasan wanita. Sebab tu nama dia kalau kita pergi di mana-mana tempat orang Susan sebab mengenangkan dia punya jasa dia biasa ada tokoh. Tapi dalam Islam tak ada benda itu. Tak ada dalam konsep Islam wanita dipinggirkan. Bahkan Sayyidina Aisyah adalah guru yang luar biasa, mempunyai anak murid lelaki, mempunyai ketokohan yang luar biasa. Cuma kadang-kadang mereka ini bukan dipinggirkan, diringankan. Sebab tu orang kata wanita tak boleh jadi pemimpin, bukan dipinggirkan, diringankan beban. Istilah tu yang kadang-kadang bila kita sebut pinggir, orang tengok, oh yang ni dipinggirkan. Tidak, kita tidak pernah pinggirkan. Wanita menjadi mufti. Di Malaysia tokoh jadi dekan, jadi macam-macam. Okey, dan yang jadi qadhi pun ada. Cuma bila nak jadi contohnya pemimpin yang paling besar, yang di Pertuan Agong misalnya, tak bolehlah perempuan. Tak sesuai dengan watak dia. Tapi dia ada permaisuri dan semua dengan dia. Tapi ini yang perlu difahami oleh wanita. Sebab sekarang dicucuk, wanita ni mesti lawan lelaki. Dia tidak sihat. Dalam kelas kadang-kadang berlaku macam tu. Kalau perempuan ramai dia nak berbuh lelaki. Tak boleh begitu. Dia nak ke depan. Kita sebenarnya kita menghormati di antara satu sama lain. Sebab biologi kita macam tu. Kalau saya tak ada, perempuan tak ada. Kalau perempuan tak ada, saya pun tak ada. Di situ Allah Ta'ala mengajar kita, wanita mesti memahami dia punya biologi dia. Sebab itu dari kajian psikologi menunjukkan wanita ada 28 ciri-ciri khusus. Karakter yang tak ada pada lelaki. Yang ni memang orang lelaki tak boleh challenge dia. Tak boleh ambil. 28. Dia boleh mengandung, jadi ibu dan dia ada kasih sayang yang luar biasa. Maksud dia kalau anak dia hilang, dia tak makan. Faham? Luar biasa lah. Itu memang tak boleh kita nak challenge. Dan sifat mereka, walaupun tak belajar, tapi pendidik. Ibu kita, dulu mana ada PMR? Zaman ibu saya lah, mana SPM pun tak ada. Zaman Daim mungkin dah ada. Ibu kita yang sini-sini tak ada. Tapi mereka mendidik. Tabiat. Tak ada kursus pendidikan. Itu yang Allah Ta'ala dia campakkan pada wanita. Dan lelaki ada 28 ciri-ciri khusus yang tak ada pada perempuan. Kekerasan dia, keegoan dia lain. Dia ada watak dia. Perempuan kalau contoh dia ceramah menjerit, dia tak sedap dah. Dia kena belajar vokal yang sesuai dengan dia. Tapi kalau dia buat lantang macam lelaki, memang tak power. Dia bukan seorang penceramah yang bagus. Itu seorang lelaki. Dia ketua tentera lelaki itu. Dia punya badan dia, sadar dia itu. Memang orang perempuan jangan ambil alih sebab dia tidak akan berjaya. Okey. Dan ada 28 ciri khusus, 28 ciri yang berkongsi kita dengan perempuan. Lelaki dan perempuan berkongsi. Maka di situlah kita bekerjasama. Kita sembahyang, kita puasa, menunaikan haji. Bila kita melihat di sudut psikologi dan juga biologi ni, kita baru faham dunia ni tak ada permusuhan. Kena faham, saya melengkapkan wanita, wanita melengkapkan lelaki. Begitu dalam rumah tangga, bila orang perempuan tak faham, susahlah kahwin ni. Nak keluar rumah kena minta izin. Apa ni? Saya mengaji pandai daripada suami lagi. Tapi memang begitu. Kita kepandaian orang perempuan bagi fokus. Tetapi bukan macam tu. Kita di pejabat. Kita ada sistem dia dibuat oleh HR. Kalau nak keluar kena minta izin. Kesemuanya fikrah yang saya kaji itu adalah untuk memertabatkan seorang staf. Kalau staf tu keluar pejabat, tak boleh report kepada HR, pentadbiran. Kalau dia insiden tengah jalan, orang anggap dia pekerja yang lari kerja. Tak elok image dia. Begitu seorang perempuan, bila dia keluar rumah tanpa izin suami, kalau dia apa-apa berlaku di luar, suami tak tahu, apa image dia terhadap masyarakat? Menjadi wanita yang tidak baik. Betul. Jadi izin itu sebenarnya adalah satu sistem, bukan satu kongkongan. Seorang perempuan sekarang ni dia
terlampau merdeka. Laki pun tak ada terlampau merdeka juga. Sama-sama. Tapi makna dia kadang-kadang kongkongan. Ya apa ni? Semua ni kena minta izin. Tak, sebenarnya itu bukan bebanan. Itu adalah sistem yang nak menyusun wanita itu dipandang mulia. Kalau keluar ikut suka macam tu, orang kata tu, bini kamu tu insiden. Oleh ayadzabillah. Saya tak tahu dia pergi mana. Apa kamu ni bini sendiri tak tahu. Apa yang akan terjadi? Jadi ini benda perkara-perkara yang saya katakan. Wanita muslimah sebenarnya dah ada komplit dalam agama. Cuma kadang-kadang terkesan daripada si fulan di sana, si alan di sana, konsep barat di sana, konsep... Sedangkan kita dalam Al-Quran telah memberikan jaminan kepada wanita dari sudut hak nafkah, dari sudut hak kepimpinan. Ada bab-bab yang diberikan kepada mereka. Di bab kebajikan, untuk melakukan charity dan seumpama dengan dia. Yang orang perempuan boleh melibatkan khususnya dalam bidang pendidikan. Dan kita tahu bila pendidikan ni wanita lebih cemerlang. Kita ada guru perempuan, kita ada guru lelaki. Kita tengok guru perempuan lebih bekerja keras sebab tabiat mereka macam tu. Dan concern mereka terhadap anak murid lebih daripada guru lelaki. Bukan makna kita merendahkan lelaki, tapi nak buat macam mana? Okey, di bidang perubatan pun sebahagian bidang perubatan dipelopori oleh wanita yang sangat hebat. Dalam bidang mata, dalam bidang tertentu yang bersifat sesuai dengan dia wanita. Jadi kita tengok di sini, kenapa kita bincang fiqh wanita? Sebab wanita muslimah lain daripada wanita yang lain. Dia mempunyai pengaruh yang disebut sebagai aura influence. Bila dia menjadi wanita muslimah yang hebat, dia keluar daripada rumah dia, dia mempengaruhi wanita-wanita yang lain untuk menjadi hebat. Sebab wanita ni bila keluar daripada rumah tanpa ilmu, dia merosakkan masyarakat. Dia akan merosakkan masyarakat. Itu tabiat. Sebab dia tak jadi buruh. Wanita tak sesuai jadi buruh. Yang jadi buruh itu terpaksa saja. Tapi dari si tabiat tak sesuai. Angkat bata, nak buat sana jadi driver bas. Tak sesuai. Tapi sekarang ni kita tengok ada wanita jadi driver bas. Tapi itu bukan sebenar tugas dia. Kerana itu daurat saja sebab tak bantu suami, mungkin tidak ada kelulusan, terpaksa jadi driver van, terpaksa jadi driver bas. Tapi kadang-kadang benda begitu akan mengundangkan dia kepada bahaya. Sebab itu saya punya pemikiran dan pemikiran para ulama yang lain, kita mesti, masyarakat dan kerajaan mesti meletakkan wanita itu tugasannya yang sesuai dengan tabiat dia. Jangan menghilangkan identiti dia. Identiti yang lemah lembut, yang mana menjadi pendidik. Tapi dia keluar menjadi sasau, menjadi orang yang tak ada hadaf. Ini bahasa bahasanya. Dia akan mempengaruhi masyarakat dan akhirnya dia akan merosakkan. Bahawa orang kata ini semua salah dia perempuan. Tidak, bukan salah. Allah Ta'ala cipta pada perempuan itu, pada tubuh badannya menggiurkan. Tak kira lah rupa dia Afrika ke Melayu ke apa ke. Dia mempersonakan lelaki. Allah Ta'ala uji macam tu. Sebab itu dia ditutup aurat. Tutup aurat itu bukan kerana kita nak kongkong dia, tapi nak menjaga kemuliaan dia. Sebab dia barang mahal. Jadi hanya dibuka pada tempat-tempat tertentu sahaja. Lelaki kenapa tak pakai produk? Lelaki memang badan dia. Orang tak tengok, orang tak kata rambut dia ikan mayang. Orang perempuan dia. Rambut orang perempuan tu mahal. Sampai kadang orang gila tu, rambut saja. Rambut dia tu pergi kutip. Tak ada pergi kutip rambut lelaki. Dan ini zaman berzaman yang menuntut orang perempuan kena iktiraf. Dia ni memberi ancaman kepada masyarakat kalau dia tak jaga diri dia. Tetapi ini bukan apa kita mengungkung atau kita menafikan lelaki ada pengaruh. Ada. Cuma orang perempuan ini aspek yang tu dia lebih kuat. Orang perempuan kalau pakai perfume kuat pun dah wow. Kalau dia senyum saja, macam cerita Piramli tu, masa tidur pun teringat lagi senyuman tu. Tengok sambil makan dengan isteri dia tengok. Sarimah senyum kat dia. Dia tak boleh lupa. Itu senyuman. Kita pula, kita nak kapal terbang. Bawa pramugari senyumnya. Balik rumah dia kata, orang pramugari suka kat kita. Dia memang tugas dia senyum macam tu. Tapi itu tabiat wanita. Sebab tu wanita, dia kena tahu diri dia berharga. Maka itu, sebab itu kita bincang fiqh muslimah. Saya tambah sikit. Isu muslimah ni bukan saja isu baru. Dahulu ulama nama dia, seorang ulama nama Syekh Al-Attar. Kurun 800 Hijrah, dah tulis buku fiqh wanita. Saya terkejut, saya beli buku tu, Ahkamun Nisa, ada 4 jilid. Kurun 800 Hijrah, hanya fokus tentang fiqh wanita saja. Daripada taharah sampai kepada perang. 4 jilid kan? 4 jilid. Dan Imam Nawawi ada bab khas buku dia, Haji dan Umrah untuk wanita. Yang menunjukkan Islam telah memberi perhatian yang luar biasa. Yang nampak tak beri perhatian itu bukan Islam.
kita orang. Sebagai mukadimah, belum lagi penutup. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz untuk mukadimah pencerahan berkenaan dengan bagaimana tadi yang disebut sebagai perbincangan kita pada hari ini nak menjawab permasalahan tentang wanita muslimah yang kadang-kadang kita pandang enteng berkenaan dengan permasalahan ini, tapi hari ini kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua, khususnya golongan muslimah, untuk kita menjawab persoalan-persoalan. Mungkin ada yang terbuku nak tanya sebelum ni tak tahu di mana, pagi ini bertanya di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Ustaz ada sebutkan kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan ada 28 sifat yang khusus bagi wanita dan ada 28 sifat khusus bagi lelaki dan ada 28 juga sifat khusus yang sifat umum yang berkongsi dua-dua ada sifat tersebut. Baik Ustaz, mungkin ada sedikit yang nak disebutkan berkenaan dengan bagaimana yang disebut mungkin kisah-kisah wanita hebat di zaman dulu, sedikit untuk permulaan ini. Kalau kita tengok sejak daripada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW disebut satu wanita yang maqam yang sangat tinggi yang tak didapati oleh lelaki yang lain. Itu Sayyidatina Maryam. Allahu Akbar. Yang Allah Taala sebut wa ummuhu siddiqah. Sebab itu kadang-kadang orang sebut Maryam alaihi salam. Wa ummuhu siddiqah. Maqam siddiqah ni bawah daripada nubuah. Dan sebanyak ulama kata apa? Maryam tu nabi tapi dia bukan nabi lah. Tapi maqam dia sangat luar biasa. Kerana satu, dia diuji oleh Allah. Orang yang hebat ni tak tahulah Tuhan uji dia pelik-pelik. Untuk lain daripada yang lain. Dia mas. Jadi diuji ada anak tak apa-apa. Kalau orang zaman sekarang ni teriak. Tiba-tiba mengandung gitu. Tetapi subhanallah, saya tertarik dengan banyak perbahasan ulama sebut bila dia sebut ya laitani, alangkah eloknya aku tak jadi macam ni kan. Sebanyak ulama tasawuf, walaupun penafsiran ini berhajat kepada apa nama dia tahqiq ataupun tashih. Cuma saya terpikat yang tafsiran sebanyak ulama tasawuf dia kata apa? Bila Sayyidatul Maryam ini dia rasa macam sedih. Dia kata alangkah eloknya aku tak jadi macam ni. Aku tidak hidup macam ni. Bukan kerana dia bersedih di atas fitnah orang. Sebab maqam dia siddiqah. Maqam siddiqah ni seperti bukit yang kuat, tidak digugat oleh angin. Faham. Angin kencang, kita yang terbang. Bukit begitu, kukuh. Jadi takkan maqam siddiqah dia bersedih. Yang kemungkinan mungkin itu tabiat seorang dia manusia, dia akan sedih juga. Yang kedua, dibuka kasyaf kepada dia. Satu hari nanti Nabi Isa akan dijadikan Tuhan. Jadi dia bersedih. Dia menjadi punca kepada orang menjadikan Isa itu Tuhan. Itu dia bersedih. Jadi bagi saya tafsiran itu agak logik, cuma perlukan kepada dia pentasihan. Cuma saya nak bagi tahu maqamnya sangat tinggi. Yang menjadikan ujian saya rasa tak diuji orang yang sedemikian rupa. Orang yang mulia, orang yang agung, yang abidah, itu tokoh yang luar biasa. Kemudian kita ada tokoh dia Masyidah. Tukang sikat dia anak Firaun, luar biasa. Dia duduk yang Firaun tapi dia beriman. Sebab itu orang kata apa? Semua benda boleh dicuri melainkan cinta. Kita boleh rampas anak kita. Kita boleh rampas laki orang. Kita boleh rampas bini orang. Kita boleh rampas harta orang. Tapi cinta tidak boleh dirampas. Betul. Itu yang munculnya Laila Majnun tu. Laila Majnun dirampas orang. Tapi cinta tetap Laila kepada Majnun. So bila orang tu terikat cinta dengan Allah, siapa yang boleh rampas? Tak ada siapa. Walaupun diugut, diperkotak-katikkan iman dia, direndam, tetapi dia dengan Allah. Begitunya Asiah, subhanallah, isteri kepada Firaun, diseksa sehingga Firaun berpening kepala. Masa seksa dia senyum. Apa ni? Kamu ni gila ke Asiah? Rupanya Allah Taala tunjukkan rumah yang di syurga. Mau tak senyum? Faham. Setakat rotan-rotan ni biasalah. No pain, no gain. Itu tokoh zaman dahulu. Tapi kalau tokoh zaman Islam, subhanallah, tidak terbilang. Hatta Ibnu Hajar Al-Asqalani dia kata apa? Saya ada guru hadis 100 orang guru hadis, kesemuanya siqah. Ulama hadis daripada kalangan perempuan. Kita ada nampak ulama hadis ni adalah lelaki. Tapi sebahagiannya perempuan. Mufti di zaman Rasulullah, siapa yang terbesar adalah Aisyah. Pengkritik yang luar biasa. Sahabat pun kalah dengan dia. Abu Hurairah banyak bagi pandangan. Dia kata salah. Akhta'a Abu Hurairah. Kadzaba Abu Hurairah. Maksud kadzaba dia bukan mendusta. Kadzaba dalam bahasa Arab termasuk maksudnya tersalah. Sebab Abu Hurairah kata apa? Dia orang yang berjunub tidak sah puasanya. Sebab dia tidak sampai hadis kepada Rasul kepadanya. Dia berfikir puasa ni macam sembahyang. Bila sembahyang orang berjunub tak sah, puasa pun tidak sah. Bila ditanya fatwa kepada Abu Hurairah, dia kata tidak sah orang yang berjunub berpuasa. Sampai kepada Sayyidina Aisyah, dia kata Abu Hurairah salah.
Sebab apa? Aku mandi Rasulullah pernah berjunub ketika puasa dan dia puasa. Subhanallah. Dan juga pernah datang satu hadis Rasulullah SAW di mana seorang sahabat mengatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu diazab dengan teriakan ahli keluarganya. Kata Aisyah, tidak. Qala Allah Subhanahu wa taala wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan diazab dengan sebab orang lain. Keluarga dia menangis, apa pula aku? Kamu yang penat, kenapa saya nak susah hati? Begitulah maksud dia. Jadi, pemikiran Sayyidah Aisyah luar biasa sehingga diimpunkan fiqhnya. Itu belum contoh Sayyidah Khadijah. Insan yang setia, insan yang bijak, yang pintar. Itu belum cerita lagi tokoh-tokoh zaman Rasulullah. Ummu Salamah yang Rasulullah ambil pandangannya menyelesaikan pertikaian di kalangan sahabat dalam peristiwa dalam Sulhul Hudaibiyah bila Rasulullah kata, jom kita balik. Sebab tak jadi buat umrah. Sahabat lain termenung, mana boleh ni, kita dah pergi dah ni. Rasulullah masuk kemah sedih. Kenapa ya Rasulullah sedih? Sahabat-sahabat aku ni tak ikut cakap aku. Ya Rasulullah, jangan cakap dengan orang. Rasulullah pergi cari tukang dia cukur rambut. Rasulullah cukur rambut. Rasulullah terima pandangan dia. Walaupun isteri, tapi bukan kita itu sebagai isteri. Dia wanita yang bijak. Sebab itu kita bagi wanita jadi ahli parlimen. Dia bagi pandangan. Rasulullah keluar, cari tukang cukur, Rasulullah cukur kepala. Sahabat tengok, hai, Rasulullah pun buat, semua bukan buat. Siapa yang menyelesaikan masalah yang Nabi pun runsing? Seorang wanita. Sebab itu kita tak nak wanita yang menjerit. Kita nak wanita yang bersuara ilmu, minda. Tokoh-tokoh yang lain, ada di zaman Al-Imam Kasani, dia muftiyah lah perempuan. Suami dia mufti, bapa dia mufti. Bila nak keluarkan fatwa, 3 tu kena sign. Subhanallah. Di zaman sekarang ni tokoh cukup banyaklah wanita. Kita ada Tan Sri Zaiti, kita ada macam-macam tokoh-tokoh yang tidak terbilang daripada asatizah yang dalam rancangan TV saja yang cukup banyak menunjukkan Islam tidak mentepikan wanita. Ini tokoh-tokoh tak terbilang. Tokoh wanita dalam buku cukup banyak. Boleh baca. Itu jawapan. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana yang disebut sebagai muslimah yang hebat sebentar tadi berdasarkan kisah sirah yang cukup hebat. Baik, banyaklah kita nak kongsikan. Kita kembali selepas ini, berehat seketika, jangan ke mana-mana. Daripada Sayyidina Abdullah ibni Amr radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'u wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Maksudnya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, kita kembali untuk menjawab persoalan berkenaan dengan fiqh muslimah pada pagi ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebelum kita berehat tadi, banyak kita kongsikan di mukadimah perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana kisah hebat golongan wanita di zaman dahulu, dan Ustaz kongsikan kepada kita bagaimana keadaan yang patut kita fahami dalam kehidupan sebagai seorang wanita khususnya. Baik, kita nak ambil soalan pertama pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Tuan Said Hazza Nurizwan Said Hasan. Okey, apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, bolehkah wanita haid yang sudah memakai tuala wanita berdiam di dalam masjid? Kawasan apakah yang termasuk masjid Ustaz? Dan adakah tingkat bawah masjid, iaitu basement, termasuk juga dalam kawasan masjid? Terima kasih Ustaz. Said Temeloh, Pahang. Terima kasih Tuan Syed bertanyakan soalan. Mungkin ini berkenaan dengan taharah saya. Ya. Jadi, apakah pencerahan? Silakan. Soalan ini sangat popular. Selalu orang perempuan bertanya disebabkan sekarang orang perempuan rajin pergi masjid, belajar dan seumpama dengan dia. Tetapi kita kena faham, kalau isu ini isu lama. Ya. 4 mazhab, Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki tidak membenarkan wanita haid duduk di masjid. Ya, kerana terdapat hadis. Cuma hadis itu didhaifkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hazmin. Yang mengharuskan wanita haid boleh duduk di masjid
dengan syarat tidak mengotorkan. Contohnya pakai tuala dan seumpama dengan dia. Namun pandangan itu pandangan minoriti yang mana sukar untuk difatwakan di Malaysia kerana kita di sini bermazhab Syafi'i dan banyak para ulama tidak bersetuju dengan pandangan sedemikian. Ya, walaupun pendapat ini ditarjih oleh sebagian ulama kecil di antara bangsa itu, Syekh Qaradawi, Syekhuna Dr. Sa'id Musa Ihlali. Namun bila kita meneliti isu ini, saya pun melihat sebagian salah wanita tidak duduk di masjid ketika haid seperti Aisyah. Ya, bila dia Rasulullah minta khumrah, selendang untuk digunakan, Aisyah kata aku haid. So, saya melihat isu ini isu perlu difahami dalam bentuk konteks agama ini kadang-kadang dia menguji. Faham. Bukan ada logika apa pun. Logika dia adalah untuk supaya masjid tidak kotor saja. Okey. Tapi kita menyatakan kalau orang berjunub pun tak dibolehkan duduk di masjid. Itu juga dengan haid, ya. Seperti isu ni isu yang sangat berat. Dikatakan ustaz ni kalau kata haram susah orang pun patah. Kita melihat kepada salafun salih, melihat kepada tabiat wanita dan juga penjagaan masjid kadang-kadang boleh tembus juga. Itu juga dikhawatiri. Sebab tu di Al-Azhar dia ada tempat-tempat khas di luar masjid itu. Ruak dia panggil. Orang yang haid duduk di situ. So, saya cadangkan di Malaysia sebab isu ni isu yang hangat. Kita tak nak menggunakan pandangan-pandangan yang kecil sedemikian untuk menghangatkan keadaan. Bukan fiqh kita nak menghangatkan semalam yang hangat. Tapi kita nak saja menyejukkan keadaan supaya wanita beriltizam dengan apa yang difatwakan oleh setiap negeri. Tetapi masjid boleh sediakan ruang-ruang di luar masjid untuk mereka duduk di situ, untuk mereka mempelajari. Mereka tahu roh, mungkin seorang hujan lebat ke projek apa seumpama dengan dia bolehlah duduk dalam masjid, tapi dengan syarat dia pastikan masjid tidak kotor. Tapi dalam keadaan normal, ya, tidak perlu kita pada pendapat sedemikian. Pendapat sedemikian tidaklah membina apa-apa pun. Hanya pendapat Ibnu Hazm yang kecil dan dia mentadaikan hadis tersebut, dan hadis itu ada syawahid-syawahid yang lain yang disokong oleh Aisyah dan seumpama dengan dia. Jadi saya lebih suka kepada wanita duduk di luar kawasan yang bukan tempat sembahyang. Kiranya yang tak boleh masuk itu cuma yang kawasan solat utama. Kawasan solat sahaja. Okey, itu yang lebih baik. Walaupun di sana ada ulama di Malaysia mengharuskan itu tanggungjawab dia, dan siapa yang beriman dengan pendapat tersebut dia bertanggungjawab di atas pendapat tersebut. Cuma saya tidak menyalahkan siapa, cuma ini pandangan yang saya rasa lebih sesuai di Malaysia. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan pertama tadi, yakni ruang solat yang manakah boleh dimasuki oleh wanita yang haid. Ustaz berikan pencerahan kepada kita berkenaan dengan persoalan itu. Jadi tidak keliru lagi selepas ini. Okey, kita ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Faizah Tun Mat Isa. Baik, apakah soalannya? Assalamualaikum. Soalan saya, bagaimana seorang muslimah yang dalam keadaan mustahadah yang dimaksudkan ialah orang yang berdarah haid keluar sebulan penuh atau lebih dari 15 hari. Darah haidnya tidak berhenti melainkan sehari atau 2 hari sahaja. Bagaimanakah untuk seorang muslimah itu menunaikan solat dan membaca Al-Quran, dan adakah setiap kali untuk menunaikan solat dia perlu berwudu? Terima kasih untuk persoalan itu Puan, dan bagi Ustaz untuk pencerahan berkenaan soalan dia nampak macam satu tapi sebenarnya banyak tu. Ada 2-3 banyak pecahan. Yang pertama, istihadah atau mustahadah ini adalah wanita yang ditimpa darah sakit. Darah yang disebut zalika irqun. Dalam hadis Tirmizi, zalika irqun adalah urat yang ada kerosakan dan seumpamanya. Sebab kita tahu haid ini adalah ovum yang tidak disenyawakan. Jadi bila ovum tak disenyawakan, dia akan mengalir keluar menjadi darah haid. Sebab itu darah haid ini dalam bahasa Arab disebutkan sebagai tangisan. Sebab bila ovum tu tak disenyawakan, dia menangis, kecewa, tak disenyawakan, dia tak mengandung. Jadi dia kecewa, dia menangis. Sebab itu apa yang air mata darah, ya. Itu dia punya analogi dia. So, tapi darah istihadah ini bukan darah daripada ovum yang tidak disenyawakan. Dia adalah darah penyakit yang keluar lepas daripada 15 hari. 15 hari sebenarnya dalam haid ini secara kita katakan saintifik ilmu fiqh, tak ada penetapan syarak. Dia bergantung kepada custom, praktikal satu tempat. Namun mazhab Syafi'i melihat kalau kita serah macam tu, orang perempuan kebanyakan daripada zaman salaf, mereka ni bukan tak ambil berat, dia pun ni susah nak faham haid. Yang lebih faham lelaki. Macam tu keadaan dia. Walaupun ada setengah wanita yang faham, tetapi jumlah yang lebih faham adalah lelaki. Sengaja Allah Ta'ala nak ringankan beban mereka. Di zaman salafun salih, orang yang bertakwa tinggi bertanya, saya ni sembahyang macam mana? Dia bertanya benda-benda yang kecil. Sebab mereka ni mungkin sibuk jaga anak dan sebagainya. Betul, tidak ada aib kalau wanita tu jahil tentang agama. Ya, tidak ada keaiban. Sebab itu memang tabiat orang perempuan begitu. Yang penting kita ajar mereka. Jadi soalan begini,
Saya rasa ada beratus kali benda yang sama tanya pada saya. Tapi kita tetap jawab. Sebab apa? Itu memang wanita. Ya. Kita tak ada haid, kita puasa dia lelaki. Tapi balut juga tu. So, apa dia Syafi'i dia boleh melihat orang perempuan ni sukalah dia nak tengok yang mana haid, yang mana nifas, yang mana istihadah. Dia tak kenal. Syafi'i buat 15 hari sebagai satu benchmark. So, kalau lebih daripada 15 hari, hari ke-16 itu dah istihadah. Ya, faham. Kamu dah boleh sembahyang, kamu dah boleh didekati oleh suami. Walaupun dia berdarah, dia dimaafkan, boleh baca Quran dan seumpamanya, dan boleh jadi imam sembahyang. Cuma makruh gitu. Dalam mazhab Syafi'i makruh, dalam mazhab Hambali tak boleh. Dalam Syafi'i dia tak makruh. Sebab dia kata dia boleh sembahyang. Dia boleh sembahyang jadi imam. Why not? Cuma makruh. Sebab kita jadi imam ni biarlah yang paling bersih. Dan seumpamanya mungkin dia seorang ulama ke dia seorang syekhah yang barokat, orang tak apalah syekhah istihadah lah jadi imam kami. Jadi itu dia punya cara kita nak faham. Lebih 15 hari dia boleh sembahyang. Baik. Ada mazhab Hanafi dia letak 10 hari. Jadi macam-macam lah. Kalau di India dia ikut 10 hari lah, di Malaysia 15 hari. Sebagai satu orang kata kerangka yang mudah. Sebab nak tengok darah warna pekat yang ni, darah warna macam ni, dia orang pening. Jadi kita letak 15 hari sebagai satu sukatan. Hari ke-16 dia boleh sembahyang. Kemudian soalan yang dia baca Quran. Orang perempuan boleh baca Quran. Ketika istihadah. Cuma nak pegang mushaf berwuduk lah. Cuma kalau kita nak rusahkan sedikit, dia boleh ikut mazhab Hanafi, iaitu kalau dia rajin baca Quran, nak jaga wuduk payah, dia boleh dia mengikut pada Hanafi, dia lapid Al-Quran itu. Maka mazhab Hanafi kalau melapid Al-Quran tidak ada masalah. Mani betul dia bisyai'in falyuqalli man ajaza, ataupun dia tu hafizah. Tapi dia istihadah. Kerap sangat. Tak apalah dia hafal, dia bertaklid kepada sebagian mazhab untuk dia membaca Al-Quran dengan lebih mudah. Tapi macam mana pun, ambil wuduk adalah afdal, al-khuruj min al-khilafi mustahab. Keluar daripada khilaf mazhab adalah satu benda yang disunatkan. Jadi orang perempuan jangan fikir agama ni susah, dia menggenggam kita. Tak. Agama ni adalah satu platform yang memudahkan, satu platform yang memberikan kita satu kesedaran yang sangat tinggi. Jadi insya-Allah orang perempuan keluar daripada poran kita ni, dia akan rasa tenang dan juga selesa insya-Allah. Faham. Dan kalau Ustaz mungkin dia dah ada wudu untuk pada solat yang sebelumnya, tapi dia nak solat untuk solat yang seterusnya. Dalam mazhab Syafi'i dia kena ambil wuduk lain. Bila masuk waktu dia kena ambil lain. Cuma saya dan lebih setuju kepada ulama-ulama fatwa yang juga memfatwakan kepada orang yang menganut mazhab Syafi'i. Dia boleh mengikut mazhab Hanafi, iaitu satu waktu. Satu waktu ni dia boleh sembahyang fardu sebanyak mana. Kalau Syafi'i, satu sembahyang fardu, satu wuduk. Faham? Kalau dia qada subuh, atau dia sembahyang isyak dia terluput, dia nak sembahyang isyak, sembahyang subuh dia kena cuci 2 kali. Dia kena ambil 2 kali, penat jugalah. So dia ikut mazhab Hanafi itu lebih mudah dan tidak ada bercanggah dengan fatwa Syafi'iyah insya-Allah. Jadi dia ikut mazhab Hanafi, jadi dia balut sekali dia boleh sembahyang fardu sebanyak mana. Tapi bila tamat waktu subuh, dia dia ambil wuduk yang baru. Selagi mana pamper dia tak basah. Berlumuran dengan darah. Sama dengan salus bau, penyakit kencing awas yang berterusan, itu hukum yang sama. Tapi kalau di haji, umrah, dia boleh mengikut mazhab Maliki. Selagi mana tidak batal mengikut kaedah biasa, keluar angin, tidur tidak tetap dan sebagainya. Kalau keluar waktu pun dia boleh still sembahyang. Maka masih lagi dalam sebab dalam keadaan susah dan ambil wuduk, dia boleh bertaklid pada Maliki yang agak ringan sedikit. Kita guna pada mazhab yang tertentu ni ketika mana hajah. Seperti mana di sana difatwakan bila sentuh perempuan tidak batal. Begitu je dalam isu salus baul. Sana mazhab ini kita pegang mazhab kita dulu, tapi bila ada masalah kita keluar sekejap untuk meminjam. Begitulah kehidupan kita sebagai seorang muslim. Baik, itu yang kita mahukan pencerahan pada pagi ini, dan ada juga penonton-penonton yang mungkin tertanya dan teringat pada pagi ini bila kita sebut berkenaan dengan bab haid ni. Ada yang bertanya, dia kata Ustaz, contoh kalau kita dalam keadaan sedang haid, ada yang kata tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut dan sebagainya. Adakah itu betul Ustaz? Dia sebenarnya dia disunatkan tidak potong. Tapi tidaklah ia menggagalkan kesahihan sembahyang mandi wajib. Dan hadis yang berkaitan dengan yang kata di akhirat semua akan ditanya, semuanya tidak sahih, tidak sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma makruh tu masuk makruh. Sebab kenapa makruh? Kita nak mandikan semua yang ada hadas ketika itu. Tapi kita pun kuku panjang sangat. Makan susah, kotoran degil pun dah, kita boleh buang. Hanya makruh saja, dan mandi wajib sah
walaupun kita pergi salon, gunting rambut dan seumpama dengan dia, tidak ada masalah. Itu di antara selalu soalan yang ditanya kepada kita. Rambut macam mana ni, kuku macam mana ni, bulu macam mana ni, buanglah di mana-mana. Walaupun sunat dikumpulkan. Sunat saja, tapi dia bukan wajib. Baik, terima kasih untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan. Dan kita ada soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan, yakni apa namanya, ada di situ. Baik, Assalamualaikum. Ada dua soalan. Yang pertama katanya di situ, bagaimana wanita haid boleh melakukan ibadahnya ketika umrah dan haji sedangkan ia di dalam haid? Apakah perkara-perkara yang dilarang ketika haid semasa ibadah umrah dan haji? Dan soalan yang kedua, bagaimana jika dia masih di dalam haid ketika mahu melakukan haji tamattu' atau haji qiran? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya soalan pada pagi ini berkenaan dengan haid ketika mana melakukan ibadah umrah dan haji. Haji ketika haid tak ada masalah. Kita boleh niat ihram dan seumpama dengan dia, cuma tidak boleh melakukan tawaf. Bila tidak boleh melakukan tawaf, maka sa'i pun tak boleh buat lagi lah. Tunggu sampai habis. Jadi itu benda yang normal. Menunggu sampai tamat tempoh dia, kemudian boleh lakukan ibadat-ibadat yang lain, berdoa, berzikir. Ulama kata mereka ni duduk di depan pintu masjid, berdoa kat situ sehingga tamat. Tak ada masalah. Ada orang yang buat haji bersyarat dan sebagainya. Kalau dia haid, dia selesaikan benda tersebut. Tapi bagi saya benda tersebut boleh selesaikan dengan kita merancang, ada ubat di sana ataupun kita tunggu sampai habis. Cuma di sana di Malaysia dia tidak fatwakan pendapat tersebut, tapi benda itu mungkin boleh dibincangkan di peringkat tabuh haji, iaitu yang dipanggil sebagai tawaf darurah. Tawaf darurah ni maksud dia nak balik dah tapi duk haid lagi. So dia tawaf juga. Boleh saya? Itu dan sebagian pendapat ulama dan sebagian ulama fatwa yang sedemikian. Seperti Abdul Qadir Zaidan dan seumpama dengan dia, cuma benda itu perlu orang kata diputuskan oleh tabuh haji lah. Cuma saya sebutkan di sini keluasan fiqh tu dia bukan nak suruh orang perempuan tu suruh balik pergi haji sia-sia begitu. Membayangkan ada pergi daripada Malaysia, tiba-tiba kita kata tak apa tuan depan ni. Bukan satu benda yang senang. Sebab itu saya katakan dengan pandangan mazhab yang ada ini, mazhab Syafi'i sendiri tidak kekok. Sebab dalam sejarah mazhab Syafi'i ini puluhan fatwa-fatwa yang dikeluarkan di atas mazhab lain. Dan saya ada kajian, saya buat benda ni, saya buat kajian bermaksud ini ada ruang kepada majlis fatwa, ruang kepada tamu haji untuk melihat pandangan ini dipanggil sebagai tawaf darurah. Kemudian bayar dam. Tak ada masalah. Jadi dia pun pulang dengan gembira. Sebab orang yang kita sekat tak suruh pergi haji tahun depan pula dan seumpama dengan dia, tak gembira lah. Jadi tapi selalunya jarang benda itu berlaku. Jadi tidak ada masalah. Saya cadangkan begitu. Supaya tunggu ataupun ada yang ambil pil dan seumpama dengan dia, insya-Allah semuanya okey. Insya-Allah semuanya okey. Biasalah memang akan jadi satu kesedihan bila mana sampai ke sana, tapi tiba-tiba haid datang, itu menjadi kesedihan. Dan mungkin jawapan Ustaz itu dapat menghiburkan sedikit hati yang dalam kesedihan. Fiqh ni adalah hiburan sebenarnya. Fiqh ni menghiburkan orang yang sedih. Sebab dia sedih, sebenarnya aku sah tak sah, Syekh tu kata sah, gembira. Allahu Akbar. Baik, okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Wahai Nabi, perintahlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali sebagai perempuan yang baik. Maka dengan itu mereka tidak akan diganggu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Tanyalah Ustaz pada pagi ini membincangkan tentang fiqh muslimah. Seindah hiasan adalah wanita soleha, dan pagi ini kita nak memberikan pencerahan bagaimana nak membentuk diri khususnya kepada wanita untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita nak jawab persoalan-persoalan, jangan lupa tanyakan di 3 saluran kita. Mungkin ada kemusykilan nak ditanya, boleh pergi ke 3 saluran untuk buat panggilan. Boleh pergi ke 1800 881677 atau WhatsApp di talian 0111233680, dan nak terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV
3. Jangan lupa kongsi sebanyak mungkin untuk sama-sama kita sebarkan manfaat kepada sahabat-sahabat kita. Mungkin ada yang terlupa perbincangan kita pada pagi ini. Terbaik, alhamdulillah, terbaik. Terima kasih sidang penonton. Dan bila tadi sebelum berehat kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan bagaimana taharah dan juga kita bincangkan berkenaan dengan haid, dan ada mungkin sahabat kita yang bertanya, mungkin ada pagi ni yang melihat, mungkin ada seorang guru dan sebagainya, dia pun terfikir, saya bila mana tiba saja haid, saya ni orang yang mengajar Al-Quran. Bolehkah saya mengajar Al-Quran ketika mana saya dalam keadaan haid? Mungkin ada yang bertanya, jadi kita serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan. Silakan. Untuk saya menjawab persoalan ini, first saya kena sebut dalam mazhab Syafi'i tak boleh dibaca ataupun mengajar orang yang haid mengajar Al-Quran kerana mereka berpegang kepada hadis. Tidak halal Al-Quran, masjid kepada orang haid dan junub. Ala kulli hal, di sana ada pandangan Malikiyah dan Zahiriyah yang mengharuskan bagi mereka sebagai darurah dan hajat kerana nak menjaga Al-Quran itu sendiri dan keperluan mengajar ta'lim itu. Dan itu difatwa sebagian ulama Syafi'iyah seperti Syekh Ali Jumaah hafizahullah dan seumpama dengan dia. Jadi dalam keadaan sedemikian kita berada di antara dua aspek, keburukan itu mafsadah membaca Al-Quran ketika haid dan maslahah menjaga Quran untuk tidak lupa. Faham? Jadi di sini dalam usul fiqh kita namakan sebagai istihsan. Al-istihsan ini satu pentakhsisan hukum kepada orang tertentu yang mempunyai keperluan untuk mengajar Al-Quran, maka tidak salah bagi cikgu ataupun hafizah untuk mengulang dan mengajar Al-Quran dalam keadaan bila mereka memerlukan untuk mengajar dan mengulang. Ketika man tidak perlu, maka tidak membaca. Jadi kita ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, digunakan untuk pembelajaran, digunakan untuk mengingati. Jadi tidak mengapa cikgu seperti itu untuk mengajar Al-Quran walaupun dalam keadaan haid. Ya, baik, maka dibolehkan bila mana nak mengajar dan mengulang sebagainya. Itu yang patut kita fahami pada hari ini. Semoga kita tak fikir lagi okey mungkin tak boleh, mungkin boleh, mungkin tak boleh. Jadi jawapannya boleh untuk mengajar dan mengulang Al-Quran. Baik, sidang penonton, kita ambil soalan seterusnya di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Bertanya soalan dari Taiping, Perak. Ya, okey. Baik, soalan dari Perak. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Sejak kebelakangan ini sudah menjadi satu trend di mana seorang wanita muslimah suka travel, yakni melancong secara solo ke luar negara dan juga di dalam negara. Bukan itu saja, bahkan mereka turut mengeluarkan dalam media sosial. Soalan saya, bolehkah seorang muslimah melancong secara solo, Ustaz? Bukankah perlu kepada peneman dan sebagainya? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Soalan yang sangat bagus. Isu saya suka isu ini dibincangkan di peringkat fatwa negeri dan seumpama dengan dia. Cuma saya jawab dari segi fiqh. Bukan segi fatwa, fiqh. Kita makruf, majoriti ulama tidak membenarkan. Kerana ia membahayakan kepada perempuan itu sendiri. Dan kes kita tahu banyak. Cuma sekarang ni wanita dia nak mencuba. Kita tahu tabiat. Kami perempuan, kami ada kebebasan. Itu muskilahnya. Dan di sana ada pandangan yang sedikit daripada ulama seperti pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i, perempuan boleh beri musafir ke tempat-tempat yang tidak bahaya, ya, tempat-tempat yang harus walaupun bukan tujuan beribadat, bersama kumpulan yang aman, ya. Begitu juga qaul daripada mazhab Hambali dan juga merupakan pandangan Syekh Qardawi, juga pendapat Ibnu Hazmin dan seumpama dengan dia. Jadi bila bertemu pandangan fiqh yang bercanggah ini, perlu kepada satu pengharmonian. Jadi wanita itu perlu tengok tempat, tengok kawasan yang ada kedutaan, ya, tempat yang ada nilai manfaat yang tidak menjerumuskan dia kepada tempat yang akan membuatkan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perlu letak dawabit. Sebab kita macam mana pun kebebasan mutlak tak bagus. Sehingga kalau dia pergi seorang-seorang, sehingga dia terpengaruh dengan budaya yang tidak baik. Sebab kita musafir ni ada hadaf, ya, ada matlamat yang mulia supaya kita mendapat ilmu. Safir tajai wadha, kata Imam Syafi'i, bermusafirlah kita dapat satu nilai yang sangat besar, ilmu, budaya, keberanian dan seumpama dengan dia. Sebab tu benda ni perlu kepada dawabit. Hatta dulu zaman 70-an Majma' Fiqh Islami memfatwakan haram hantar orang perempuan belajar di luar negara, tempat Eropah. Zaman dulu lah, sekarang tak lah. Sebab masa tu berlakunya dipanggil pembaratan wanita.
Sebab bila pergi sana wanita tu rosak Berubah. pemikiran dia dan Kejutan seumpama budaya. dengan dia. Jadi ada yang murtad dan seumpama dengan dia. Tapi zaman dah berubah. Kita dah ada kedutaan, kita ada markas agama cukup banyak. Jadi zaman dah berubah. Jadi fatwa tu tidak terpakai lagi. Cuma bagi saya wanita bila nak bermusafir perlu ada travel yang mengamankan dia. Jadi dia pergi dengan travel atau sekumpulan yang dia ramai yang mereka ni boleh mengamankan di antara satu sama lain. Aman tu maksud apa? Dia orang boleh report polis, boleh ada minta tolong dan seumpama dengan dia. Nak kata aman selepas tu tidak akan berlaku. Sebab sekarang ni naik kapal terbang dan seumpama dengan dia. Dan tempat-tempat yang mereka pergi tu pastikan ada keselamatan. Dia kena study. Sebab kita tak naklah orang kata apa, biarkan bebas sedemikian rupa. Dan saya rasa budaya Melayu pun dulu tak macam ni. Ya, saya tahu kadang-kadang sebagai student yang pergi overseas, di rumah mak dia gongkong dia. Dia pergi overseas, dia bebas. Sampai tengah malam dia berjalan lagi. Jadi bagi saya orang perempuan dia kena tahu diri dia. Dia bukan lelaki. Betul. Perempuan tetap perempuan, lelaki tetap lelaki. Kita kena kaji, dia panggil i'rif nafsak. Kenali diri kamu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kenali diri anda, kenali Tuhan anda. Sebab saya bukan ada kepentingan yang wanita, tak ada kepentingan. Cuma kita menerangkan agama, menerangkan ahkam. Jadi anda sendiri yang berfikir untuk menjaga agama anda. Istafti qalbak wala aftakan nas. Tanyalah hati kamu walaupun telah difatwakan oleh sekian ulama. Saya tertarik dengan lelaki tetap lelaki, perempuan tak perempuan. Jangan perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan. Kerana rosak dunia kerana dia tidak mengenali apa yang patut dia lakukan dan apa ciri-ciri sifat semula jadi yang ada pada dirinya. Baik, okey. Itu jawapan untuk persoalan yang kita tanyakan sebentar tadi. Dan kita ambil soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Teratai Uda. Baik, Assalamualaikum. Apa hukum seorang wanita rebonding rambut? Adakah ia mengubah ciptaan Allah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Teratai Uda Facebooknya bertanyakan soalan. Teratai ni saya teringat orang pergi Teratai ni banyak lagu. Oh, kan. Ni orang Haji Pesedun ni. Allah, Haji Pesedun. Bagaimana Ustaz untuk rebonding tadi Ustaz? Ya. Tidak ada rebonding, tidak ada masalah. Dia bukan mengubah penciptaan Allah, itu adalah sebagai seni kecantikan. Cuma yang masalahnya orang buat rebonding dia tidak tutup aurat. Jadi haram dia bukan pada rebonding. Haramnya pada dia mendedahkan auratnya. Bila nak buat dia tunjuk pula. Ya. Repair awak perempuan dia saya tanya mahal, kadang-kadang sampai 1,000. Allah. Dia rebonding, dia ada makhluk apa lagi masuk apa semua ni. Mahal 1,000. Kita gunting buat ya. Kita 1,000 tukar tayar kereta Ustaz. Tayar motor pun yang besar lagi kan. Jadi tapi itulah perempuan ya. Jadi tidak ada masalah rebonding rambut ataupun dia nak buat bleaching color dan sebagainya. Tapi mesti pastikan bahan-bahan tu adalah bahan yang halal, bahan yang tidak apa dia menghalang wuduk. Cuma benda tu kena pastikan. Saya pun tak tahu sebab color ataupun benda-benda ni dia berlainan. Kena check. Kita kena baca dan kena rujuk pada pakar. Dan rebonding tidak ada masalah. Khususnya orang saya selalu kalau nak kata pergilah rebonding rambut bagi suami tu tengok malam pertama tu cantik. Jadi kadang-kadang digalakkan rebonding supaya malam lain tak best dah, malam pertama tu je best. Jadi orang kata apa pergi rebonding rambut jadi suami pun makin sayang cantik. Jadi tidak ada masalah. Baik, jadi tidak ada masalah untuk Cuma mungkin saya tambah sikit dia berkata yang buat tu bukan Islam. Sebagai satu realiti kita macam mana? Ya memang kita kena faham realiti kita kebanyakan yang buat tu memang bukan ramai orang Islam. Dalam mazhab Syafi'i haram. Sebab kita mendedahkan aurat rambut kita kepada wanita bukan Islam. Tetapi disebabkan umumul balwa. Maksud balwa ni ialah sukar untuk kita elak. Kalau yang pondan tak boleh sebab dia adalah tetap lelaki. Tetap lelaki. Dia mesti perempuan mi'ah fi mi'ah kita harap. Satu perempuan. Jadi walaupun dia bukan Islam itu dimaafkan kerana dalam mazhab Hanafi dibolehkan. Jadi dalam keadaan umum balwa, kaedah dalam fatwa tidak menghalang kita bertaklid kepada Hanafi untuk kata tak apa. Sebab dia hanya repair rambut saja. Itu sebagai tambahan jawapan. Baik, itu pencerahannya dan perhatikan dahulu nak buat boleh tapi siapa yang buat, apa bahannya dan bagaimana kaedah melakukannya. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fawaz Fadil, Nyai Azmin, Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sidai Johor Ya tu Haji Tukinon, apa khabar? Alhamdulillah pagi ni sihat. Cuma keadaannya mendung saja pagi ni Ustaz ya. Tak minta kita dijauhkan daripada segala balak yang ada. InsyaAllah. Amin. Bukan balak. Balak tu kayu balak. Alhamdulillah. Terakhir balak ni. Okey Ustaz Ya silakan soalan tuan. Persoalannya gini Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Ini masalah wanita Ustaz. Satu orang wanita dia kena penyakit lah. Maknanya dia ada penyakit. Contohnya Ustaz penyakit darah tinggi. Dia tak sembahyang.
tak berpuasa, maknanya kalau puasa dia tak puasa sebulan Ustaz. Sekarang masalahnya kalau dia baik, adakah dia kena qada balik ke? Dan kalau tak baik Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Dia kata saya nak bayar fidyah, boleh ke tidak Ustaz? Jadi itulah soalannya saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Tok Wakil lah, Tok Wakil. Tok Wakil. Dia dari segi fatwa, dia ada kaedah Tok Wakil. Dia yang orang yang ada masalah malu bertanya. Malu bertanya, tapi dia yang tanyakan soalan. Seperti kisah Sayyidina Ali, dia malu bertanya sebab dia ni jumpa Fatimah je keluar mazi. Ya. Orang yang kuat. Jadi dia tanya Pak Mentua Rasulullah. Suruh punya kedai bertanya. Jadi tapi bukan semua isu. Kalau kita talak kena pergi sendirilah. Kalau kes macam ni dia boleh wakil. Sebab saya nak kena orang kata diagnose. Soalan ni sah tak saya jawab. Sebab kan soalannya ni dia bukan kes talak atau kahwin, boleh saya jawab. So apa nama dia? Berpenyakit tadi. Penyakit ada dua. Penyakit yang ada harapan sembuh, dia macam hutang lah. Hutang yang ada harapan orang bayar. Dan yang hutang tu pakai lari dah. So ada kesan dalam zakat. Begitu juga penyakit. Kalau penyakit tu dia boleh sembuh, maka dia kena qada. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Dia kena qada. Walaupun 10 tahun, walaupun 20 tahun, dia tetap masuk dalam akaun hutang, debt. Jadi dia kena bayar hutang. Tapi kalau penyakit tu dah tak ada harapan untuk sembuh, macam darah tinggi dia boleh sembuh lagi. Jaranglah kita. Tapi kalau dia ada penyakit tua, lumpuh dan seumpamanya, boleh bayar ganti dengan fidyah. Fidyah sebagai satu rukhsah facility yang mana syariat kesian kepada orang ini, dia bagi satu pertukaran hukum yang mengubah dia punya orang kata dia kehidupan dia kepada membayar fidyah. Dan itu sangat bagus kerana membantu orang miskin makan dan minum dalam 3-4 hari begitu. Fidyah satu mud, satu cupak. Jadi kalau ada harapan walaupun 10 tahun hutang tetap kena bayar hutang. Fadainullah ahaqqu ayuqda. Hutang Allah lebih wajib dibayar. Ya, itu jelas lah. Jadi kita tengok kondisi dia. Kalau dia boleh sembuh, dia kena qada. Kalau dia memang tak boleh sembuh, maka dibayar dengan fidyah. Baik, itu kuncinya bila mana dia boleh sembuh seperti tadi, maka perlu diqada apa yang tadi itu ibadatnya, dan kalau tak ada harapan untuk sembuh maka bolehlah untuk dibayar fidyah. Itu pencerahannya, boleh kita salin nota itu dan berikan pencerahan kepada sahabat-sahabat kita. Dan kita nak pergi sikit balik kepada soalan yang berkenaan dengan apa yang disebut warna rambut ataupun rebonding sebentar tadi Ustaz ya. Jadi ada sahabat kita bertanya, dia kata kalau contoh dia pergi warna rambut dengan warna yang tak kalis air Ustaz, kalis air. Memang ambil wuduk memang tak boleh lah. Jadi dia kata untuk membersihkan yang itu, adakah wanita ini dia kena botak habis Ustaz ataupun bagaimana cara? Dia semua ada alat. Dia ada alat dia yang boleh menghilangkan. Jadi sebab itu kalau saya nasihatkan, kita tidaklah kata terus pakai warna tu haram walaupun menghalang wuduk. Cuma secara praktikalnya bila nak sembahyang hari-hari 5 waktu. Nanti kita tidak bagi. Kalau kuitek tak apa. Boleh pakai musim cuti tu 7 hari, dia pakai kat kuku, nanti dia boleh buang dengan mudah. Dia ada alat dia. Biar rambut susah sikit. So katakanlah memang tak boleh dibuang, tak ada alat boleh buang, kena botakkan kepala lah. Ketika tu baru diharuskan botak kepala. Sebab botak kepala bagi perempuan adalah makruh dan atau haram. Dua ulama begitu. Sama ada makruh atau haram. Botak kepala? Ya, untuk perempuan. Ya. Sebab orang perempuan kalau dia botak kepala, pening kepala kita. Jin tu pening. Ni apa ni? Makhluk apa ni? So tidak boleh. Melainkan dia sakit lain, okey, ataupun dia terlampau kutu banyak sangat, tak boleh buat apa dah, dia nipiskan rambut sebab dia tidak boleh menyerupai lelaki. Okey, jadi keadaan sedemikian kalau warna rambut itu tidak telak air kita katakan, dia kena wajib dia buang, pergi salon repair balik. Kalau kita katakan boleh buat bleaching, gugurkan semula, tu colorkan rambut, cari yang warna asal. Yang tidak menghalang air masuk, maka itu adalah kewajipan kepada sebagai muqaddimatul wajib. Sebab itu bagi saya wanita bila nak buat apa-apa pun tanya dulu. Bukan payah tanya. Hello. Boleh ke tak boleh? Tanya apa ni, betul check bahan tu kena check. Sebab itu benda ni zaman sekarang ni tak ada benda yang susah. Sebab semua hanya ada di jari saja. Faham. Okey. Dan kalau kita nak buat tambahan sikit pada soalan tadi Ustaz, dari sahabat kita dia bertanya, dari Tuan Muhammad Badrul Amin dari Johor Bahru. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya kalau wanita itu mewarnakan rambutnya, warnanya tu selain daripada warna hitam? Boleh. Dia memang disunatkan orang perempuan. Kalau tambahnya ada suami, warnakan rambut. Warna-warna yang seperti kuning, kemerah-merahan, ke orang-orang yang sesuai dengan budaya kita. Jadi tidak ada masalah. Bahkan mungkin yang ada uban. Umur 50, suami pun takut dah. Kata, kamu ni pakai tudung lebih baik.
Dia takut. Takut juga. Jadi warnakan rambut. Itu perhiasan. Sebenarnya orang perempuan dia kena ambil berat tentang rambut sebab rambut adalah mahkota yang paling tinggi. Sebab itu dalam mazhab Hambali dia kata apa? Kalau kita minat orang perempuan, dia haruskan tengok rambut dia. Dan kita tak fatwakan pendapat itu. Cuma saya nak bagi tahu poin dia, rambut ni satu benda yang paling penting. Sampai nak pinang pun mazhab Hambali bagi tengok rambut. Supaya dia tengok rambut ni clear. Sebab kadang-kadang kita tertipu dengan tudung dan seumpama dengan dia. Tudung buat cantik, tengok rambut tak berapa. Jadi kalau orang lelaki tu okey, cuma dibolehkan sedemikian. Tapi kita tanya mak kita, rambut dia macam mana? Okey, jadi kita kena bertanya. Itu dia adalah benda-benda yang pentingnya tentang rawatan rambut. Sebab itu mewarnakan rambut adalah benda yang harus melainkan pewarna itu ada benda haram ataupun tidak telap air dan seumpama dengan dia. Jadi pastikan cari benda-benda yang boleh kita sembahyang. Itu saja yang kaedah. Ada warna yang tidak bercanggah dengan budaya kita. Baik, warna yang tidak bercanggah dengan budaya kita, tapi jangan sampai jadi warna pelangi. Baik. Okey, sedang menonton. Banyak lagi kita nak bincangkan selepas ini berkenaan dengan fiqh muslimah. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisaa." Maksudnya, berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah pada wanita. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru masih setia pada pagi ini. Walaupun ada rancangan nak ke mana-mana tapi dapat duduk seketika di hadapan kaca TV menyaksikan Tanyalah Ustaz dan ambil nota-nota penting khususnya pada pagi ini kita bincangkan berkenaan dengan fiqh muslimah. Banyak yang kita kongsikan dan boleh dijadikan sebagai manfaat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dapat kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita itu jadi manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Baik, kita nak teruskan perbincangan soalan kita. Tadi kita masih lagi berbincangkan berkenaan dengan bagaimana perihal rambut wanita. Sama juga kita nak bertanyakan kepada Al-Fadil Ustaz, kita bukan khas pada pagi ini bintang ilmuwan kita, untuk kita bertanya berkenaan dengan situasi tanam rambut. Mungkin ada lelaki yang lakukan dan ada wanita yang lakukan, tapi kita khususkan kepada wanita bagaimana situasi boleh atau tidak menanam rambut Ustaz. Dipersilakan. Soalan ini dia ada confuse tu. Confuse. Tanam rambut kat tanah kan? Tanam rambut kat kepala. Tanam rambut di kepala Ustaz. Tanam rambut di tanah maksud dia sunat. Tapi kalau dia potong, dia tanam itu sunat. Okey. Tanam rambut di kepala bagi makan yang botak. Bagi makan yang botak saja. Sebab botak dianggap sebagai penyakit. Okey. Tapi diletakkan syarat. Saya dalam buku saya Fiqh Medik saya tulis syarat dia iaitu mesti ambil daripada bulu dia sendiri. Dia tidak boleh ambil daripada orang lain termasuk benda yang terlarang. Dia akan termasuk dia pakai rambut palsu. Dia bukan rawatan. Jadi ulama meletakkan syarat, majma' begitu meletakkan syarat mesti daripada rambut dia. Dia orang tahu sistem dia orang dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang kepala botak misalnya lelaki juga yang tengah-tengah botak sebab botak ni aib. Sebab tu dalam hadis Bukhari tiga orang cerita. Ulama mengharuskan sebab daripada cerita Bani Israel. Tiga orang sahabat, satu buta, satu botak, satu kudis. Mai malaikat menyerupai seorang lelaki bagi peluang kepada mereka nak minta apa. Seorang nak minta ada rambut. So cerita yang botak tu minta ada rambut sebagai satu kaedah usul fiqh. Syara'u man qablana adalah dalil kita selagi mana tidak dibatalkan oleh syarak kita. So cerita Bani Israel sebagai pedoman ulama mengharuskan tanam rambut. Cerita tu pasal untuk cerita bagi tentang nikmat Allah je, tapi ulama dia faham mendalam, dia istinbat, dia ekstrak cerita ni macam mana kita boleh doa kepada Allah kembalikan rambut. Jadi apa yang kita doa kita boleh buat. Benda yang kita tidak boleh buat tak boleh berdoa. Misal kita nak merompak tak boleh berdoa, ya Allah aku bantulah aku nak merompak, tak boleh. Mudahkanlah urusan. Ya, jadi bila kita boleh minta doa Allah kembalikan rambut kita, bermakna kita boleh tanam rambut. Tapi syaratnya iaitu rambut daripada bulu kita. Dan dijalankan bagi mereka yang memerlukan. Tapi kalau untuk hanya kosmetik, kecantikan rambut masih ada, itu tidak dibolehkan. Jelas. Yang Ustaz maksudkan tadi, boleh untuk tanam rambut tu adakah botak keseluruhan ataupun botak sebenarnya yang bila ada botak, dia kawasan botak tu penyakit. So kita tanam bahagian yang
yang diperlukan mungkin saja. botak tengah ataupun botak depan Ya, saja. ya. Okey, maka dibolehkan. Alhamdulillah sebab tu rambut ni kita kena jaga elok sebab dia bila botak, tapi setengah orang sekarang ni botak dia style lah. Baik, okey, itu pencerahan berkenaan dengan persoalan tanam rambut sebentar tadi. Mungkin ada yang nak buat di luar sana dan keliru. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Maka Ustaz kata tadi boleh dilakukan tapi dengan syarat, maka itu menjadi satu keperluan bagi dia dan bukan saja-saja suka-suka. Okey, baik, kita ambil soalan di Facebook. Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Raihana Amirdin. Apakah soalannya? Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Soalan saya, apakah dibenarkan wanita solat memakai gelang tangan emas yang berbunyi ketika solat berjemaah? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Raihana. Soalan berkenaan dengan pakai gelang emas bunyi-bunyi pula ataupun gelang kaki. Ya, ya. Jadi bagaimana? Yang Boleh pertama, bila kita sembahyang menutup aurat, kita kena sebutkan sembahyang sah. Ya. Okey, clear. Cuma pemakaian gelang yang berbunyi itu, bunyi dia kalau tak mengganggu, makna tak ada masalah. Faham. Kalau bunyi itu mengganggu, dia boleh jadi makruh kepada haram. Ya, tengok kadar mana bunyi itu. Kalau kacau satu masjid, dia jadi haram. Sebab haram itu bukan pasal gelang, sebab dia mengacau orang lain. Ataupun niat kita nak menggoda. Jadi kadang-kadang tu haram bukan pada pemakaian, pada niat kita itu. Sebab itu hukum ni dipanggil hukum dzul aujuh. Kadang-kadang satu benda tapi dia ada banyak hukum bergantung kepada niat. So kalau dia pakai itu hanya sebagai perhiasan biasa dan dia tidak ada niat untuk apa-apa, maka tidak ada masalah. Cuma masalahnya kalau benda itu sudah yakin mengganggu orang, maka kena tanggal dulu. Macam handphone dulu. Handphone hukum yang sama. Kita kan kadang-kadang semayang, kita off lah ataupun kita silent. Kalau kita buka, boleh mengganggu orang dan orang marah, boleh jatuh kepada haram. Handphone itu tak haram, tapi kesan dan implikasi itu membawa kepada pengharaman. Itu orang perempuan kena faham. Sebab itu kita masuk masjid, dia ada hukum masjid. Faham? Di antaranya jangan mencemari suasana masjid. Misal kita nak bawa budak-budak, kita tak budak-budak kita akan melintang, akan macam-macam. Tak boleh bagi dia masuk masjid. Duduk di luar dulu. Kalau nak sembahyang pun tangguh sekejap. Sebab orang nak khusyuk. Seorang kata tak apalah masjid untuk semua. Betul, tetapi orang nak sembahyang. Tunggu sekejap. Sebab tu sebagai masjid dia buat taman dan seumpama dengan dia. Sebab saya ada kajian tentang masjid ni, saya kaji supaya masjid ni kita kena ajar budak-budak supaya berdisiplin. Tak apalah kalau sikit-sikit tu menangis. Di zaman sahabat, zaman Rasulullah ada menangis. Tapi ia bukan menjadi satu benda rutin. Faham. Sekali itu berlaku. Okey. Tapi Rasulullah ringkaskan. Tetapi tak ada lah cerita budak-budak berlari di zaman begitu sampai jadi haru biru masjid. Jadi bapa tu kena tengok. Kalau anak dia telah boleh faham nasihat dia, apa masuk masjid. Tapi kalau bising kayuh satu masjid, macam mana kita nak khusyuk? Zaman kita ni bukan zaman aulia. Zaman kita ni daripada imam sampai ke makmum tak khusyuk. Jadi ini satu problem. So kita perlu ada kerjasama. Sebab tu kadang-kadang bukan orang larang. Kita tak suka larang budak-budak pergi masjid, tapi kita kata mesti disiplinkan sampai dia tahu masjid bukan tempat untuk bermain. Kalau kita biar begitu, lama-lama dia anggap tempat bermain, maka tidak ada penghormatan kepada masjid. Apa pun sederhana dalam semua tindakan kita. Baik, kebetulan kita bertanya berkenaan soalan gelang tadi, Ustaz. Ya. Mungkin kita boleh tambah sikit, Ustaz. Boleh atau tidak perempuan memakai gelang kaki dan juga cincin di jari kaki, Ustaz? Jadi dia kalau tidak begitu melampau, budaya kita boleh menerima. Itu aurat, itu perhiasan yang dimaafkan, tapi jangan terlampau melampau. Jangan terlampau melampau. Dalam nas menyebutkan jangan ketuk itu niat dia untuk menggoda. Tapi kalau setengah pada amalan kaum seperti India dan sebagainya dia pakai gelang kaki. Jadi itu tidak ada masalah dalam kadar yang sederhana. Maka dibolehkan, Ustaz. Dalam kadar yang sederhana, bukan berlebihan dan bukan untuk menunjuk-nunjuk dan bukan untuk menggoda, kata Ustaz sebentar tadi. Baik, kita ada soalan seterusnya. Kita ambil lagi soalan dari penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz dari sahabat kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz. Dari sahabat kita Puan Sahziatul Sidik. Assalamualaikum. Ada dua soalan di sini, panjang soalannya. Apakah yang ingin dia sampaikan? Baik, yang pertama, bagaimana adab ketika seorang muslimah, etika seorang muslimah yang perlu dijaga ketika pergaulan di media sosial? Apakah perkongsian yang harus dikongsikan dan haram dikongsikan agar kepribadian muslimah itu dijaga melambangkan peribadi Islam? Dan soalan yang kedua, sekiranya kita sebagai muslimah
yang menjalankan perniagaan di atas talian online. Bagaimana aspek fiqh muslimah yang perlu dijaga agar perniagaan itu berlandaskan mengikut syariat Islam yang betul? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq. Soalannya dengan dua soalan ni mungkin soalan luar biasa. Online, soalan luar biasa. Yang pertama berkenaan dengan adab. Adab ni penting, etika ya. Apa-apa pun adab sangat penting. Jadi seorang perempuan dia kena tahu bila dia nak meletakkan gambar-gambarnya, tulisannya di media sosial, apa maqasid dia, apa objektif dia. Kalau objektif dia adalah kebaikan, maka dia menjadi harus. Faham. Tapi kan kadang-kadang nak menunjukkan kecantikan boleh berubah menjadi terlarang, ya. Saya tidak katakan haram, tapi terlarang sebab dia boleh menjadi makruh kepada haram, bergantung kepada niat kita. Apatah lagi mereka yang nak menayang tubuh ataupun untuk menceritakan masalah peribadi, tak bagus cerita di media sosial. Peribadi hanya orang tertentu saja yang tahu. Betul, faham. Tak boleh menceritakan keaiban, keaiban ibu bapa, suami, apa semua anak-anak di Facebook atau keaiban orang. Nak bergaduh jangan, Facebook bukan tempat bergaduh. Tapi kita sekarang ni bila nak bergaduh di Facebook. Di Facebook. Berbalas-balas komen. Kalau kita bergaduh dua orang depan ni, dai boleh maafkan saya. Tapi saya letakkan pergaduhan kita di Facebook, mungkin tak akan maafkan selama-lamanya. Betul, Ustaz. Sebab sudah semua orang tahu. Betul. So ini di antara adab dia. Dan gambar-gambar saya galakkan orang perempuan ni jangan bersendirian dalam bergambar. Sebab bila bersendirian orang tengok fokus fokus dia. So bila ada 2 3 tu dia tak fokus sangat untuk diri dia. Saya tak katakan satu tu haram, tapi lebih baik ada pasangan kawan dia ke dan seumpama dengan. Jadi terlalu itu untuk model saya galakkan kalau siapa nak bergambar pastikan ada pasangan. Kalau seorang ni orang akan tumpu kepada dia. Jadi dua tu dapat mengurangkan beban orang tumpu itu. Sebab tu, tapi bila kita kata ustaz ni bukan masalah rigid, tapi kita tengok pada kesan-kesan. Dan kita orang lelaki kita tahu, tak kira kita pakai songkok macam ni ke apa, sama je, nafsu tetap nafsu dan seumpama dengan dia. Jadi itu di antara adab yang perlu kita disiplin. Yang kedua berkenaan perniagaan. Ya, yang pertama kita kena tahu halal haram dulu. Kita kena tahu apa itu judi, apa itu riba, apa itu benda haram, apa itu benda yang memudaratkan, apa itu yang dipanggil tidak ada penipuan, fraud. Sebab kadang-kadang dalam perniagaan ni penipuan tu banyak dari segi marketing, dari segi promotion dan seumpama dengan dari segi harga, dan itu kita kena tahu. Ini berkongsi dengan lelaki. Okey. Yang kedua, adab kita berpakaian. Kadang-kadang tu tersangat. Betul lah itu. Kita janganlah semua ambil pada pembelajaran daripada sistem barat untuk kita nak buat market diri kita ni terlampau menggiurkan orang. Jadi dia dah kadang-kadang menggiurkan pun juga dipanggil lemau juga kita. Terlampau tersangat kan. Begitu make up. Dia ada make up sederhana. Sebenarnya dalam image dia ada make up sederhana. Itu okey. Bila make up ubah muka dah susahlah perniagaan begitu. Pening kita. Dan yang ketiga, jauhkan daripada berkhalwat berdua orang. Jadi kadang-kadang kita terbanyak berkhalwat, maksud dia berdua-duaan dalam kereta pergi, pastikan ada 3 orang dan seumpama dengan dia supaya tidak berlaku di sana benda-benda gejala yang tidak diingini. So ini di antara adab-adab yang simple untuk kita terangkan. Yang lain itu pastikanlah perniagaan itu patuh syariah, perbankan yang kita pinjam patuh syariah, kita pinjam daripada bank-bank yang dia Islamic loan dan seumpama dengan dia. Maka ini di antara adab-adab yang perlu pada wanita muslimah. Sebab sekarang wanita muslimah sangat suka berniaga. Ya, betul. Baik Ustaz, terima kasih, mantap pencerahan untuk 2 persoalan yang ditanyakan oleh sahabat kita sebentar tadi. Yang pertama soalan berkenaan dengan bagaimana adab dan etika seorang wanita muslimah di media sosial patut dijaga dengan sebaiknya. Dan yang kedua berkenaan dengan berniaga di atas talian sebentar tadi, fahami bagaimana yang boleh, apa tak boleh dalam perniagaan, dan itu patut kita tekuni bila mana untuk menjalankan perniagaan di media sosial khususnya muslimah pada hari ini. Baik, kita ada soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Irin HJ Bujang Panjang. Sandun. Ya, okey. Baik, terima kasih. Soalannya, Assalamualaikum. Saya boleh seorang wanita memakai kontak lens berwarna-warni, buat suka-suka sahaja, dan apakah dibolehkan? Apakah hukumnya menurut ilmu agama? Terima kasih Ustaz dan Dai, dan terima kasih semua. Baik, terima kasih Puan yang bertanyakan soalan. Katanya tadi apa hukum memakai kontak lens yang berwarna-warni? Ya, asasnya kontak lens adalah untuk menggantikan spek cermin mata dan dimaafkan pada warna yang kita pakai. Ya. Tapi kalau tujuan kita memang semata-mata untuk menarik perhatian orang, itu lebih baik kita elak. Dia boleh menjadi makruh kepada haram, bergantung kepada niat kita yang kuat.
Faham. Ya, kalau semata-mata untuk menggilirkan orang lelaki memang sahara. Okey. Jadi pakai warna yang sederhana, warna hijau ke biru yang orang kata apa, melambangkan imej kita. Sebab tu imej dia memberi percentage 65% ya. Kalau kita belajar ilmu imej, personality kita ni 65% influence people. Kemudian ilmu kita lebih kurang 25. Kemudian yang baki itu pangkat kita. So, bila kita bina imej kita sebagai muslimah, tapi kalau kita dah celau nak kata muslimah pun tak. Sekarang orang pakai yang ni tutup, yang ni seksi, kita tahu dia ni muslimah ke muslimah, kita tak tahu. Buh. Jadi kita tak faham yang mana imej dia. Sebab kita imej ini melambangkan seseorang. Jiwa dia, pemikiran dia. Imej dia tercelau, pemikiran dia celau. Kalau dia pakai, kita pakai ni songkok tapi pakai sok pendek. Celau kan? Celau. Bawah sok pendek, ni sorban. Di situ kita dah nampak yang ni celau pemikiran ni. Yang atasnya Islam, yang bawahnya celau. So wanita begitu, bila dia pakai kontak lens, pastikan warna yang mesra alam, mesra penduduk, mesra kawan. Jangan sampai orang kata apa kamu ni teruk, you ni teruk sangat lah. Begitu. Jadi kita tidak mahu sedemikian rupa. Jadi wanita jangan marah saya hanya menerangkan. Orang perempuan ni kadang-kadang bila kita terang dia marah, apa ustaz ni? Sebab mereka ingin mencari hukum yang mengikut nafsu mereka. Sama yang lelaki pun, tapi orang perempuan ni dia lebih lebih sensitif dalam bab. Tapi kita kena jujur dalam menerangkan syariat. Baik, itulah pencerahannya berkenaan dengan memakai contact lens. Jangan warna-warna yang pelik dan sehingga menyebabkan orang hairan melihat kita, dan gunalah warna neutral sahaja. Baik, bila kita sebut berkenaan dengan mata, kita naik atas sikit berkenaan dengan kening, dan ada sahabat kita yang bertanya, katanya bolehkah mencukur kening kalau kening itu tebal sangat katanya, ataupun dah sampai bercantum dari kiri ke kanan, adakah boleh dicukur sedikit untuk mengembalikan jadi asal kejadian? Bagaimana? Diharuskan bagi mereka yang mempunyai kecacatan. Sebab kosmetik ada dua, untuk merawat dan untuk kecantikan. Faham. Kecantikan haram, ya. Dan satu untuk rawatan diharuskan. Mana dia bercantum, itu repair. Itu dimaafkan dan tidak bersalah, kerana itu, dia hanya mengembalikan kepada tabiat dia. Mungkin jadi misai, dia cukur. Mungkin tumbuh janggut, dia buang. Itu benda yang sama dan diharuskan oleh semua ulama. Alhamdulillah. Tapi kalau dia punya kening itu dah luruh ustaz, tapi dia lukis balik, jadi itu bagaimana pula? Itu perhiasan. Perhiasan yang kalau sederhana itu dimaafkan. Dia kembali kepada bentuk asal. Tapi kalau berlebihan, maka... berlebihan ni semua. Berlebihan ni bukan cakap perhiasan. Makan, minum, tidur, semua salah. Jadi kita jangan kata dalam diet dia masya-Allah, tapi dalam perhiasan dia tidak diet. Jadi susah juga. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan kening sebentar tadi, maka dibolehkan untuk dicukur jika mana terlalu tebal ataupun tak kemas dan sebagainya, maka kemaskan kembali untuk memperelokkan pada pandangan manusia. Okey, kita ambil soalan seterusnya di WhatsApp. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanya, dari Mama Adam dari Brunei Darussalam. Wah, ada sahabat kita dari Brunei yang bertanya soalan selalu dari Indonesia. Ini dari Brunei Darussalam. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya, adakah seorang muslimah boleh berkecimpung dalam arena bola sepak katanya? Wow, terima kasih. Mantap soalan ini. Terima kasih kepada Mama Adam yang bertanyakan soalan. Bagaimana Ustaz, boleh atau tidak? Okey. Ataupun suka-suka lain? Dia panggil asal usul wanita tidak ada larangan untuk berkecimpung dalam sukan. Secara umum. Bola pun tidak ada larangan. Cuma main bola ni fizikal perempuan tak sesuai. Saya tidak katakan haram, tapi nak buat macam sekarang dah jadi pertandingan dunia lah. Sebab tu saya tidak mengatakan fatwa. Kalau segi fatwa semua jelas. Ada majlis fatwa. Cuma saya bincangkan dari sudut keperluan. Adakah itu diperlukan oleh sebuah negara, pemain bola sepak wanita, dan diperlukan oleh wanita sendiri. Tapi di sudut sukan itu sendiri tak menjamin keselamatan muslimah mereka. Terpaksa pakai seluar pendek dan seumpama dengan sukar. Saya untuk menjawab soalan ini dalam bentuk praktikal, kerana dia merupakan satu pergerakan dunia. Ya. Kalau kita kata haram pun tak ada kesan haram tersebut. Cuma kita kena bincang dari sudut apa positifnya untuk negara, untuk masyarakat, untuk keluarga dan seumpama dengan dia. Saya lebih suka orang perempuan untuk tidak menjawab sebagai hukum berkecimpung dalam sukan-sukan yang membina watak mereka. Faham. Yang watak mereka memelihara watak mereka, macam badminton, ya, pingpong. Bola ni agresif. Sangat agresif. Kita tahu. Patah kaki lah, patah macam-macam. Kawan kita macam-macam patah. Saya sebenarnya tak sebab patah lah kita main. Kalau tak, saya kalau main bola tadi ustaz ni mungkin macam Ronaldo dah. Tapi Ronaldo tu adik-adik kita aja. Cuma poin dia ialah saya tidak boleh menjawab dari sudut penyelesaian. Sebab ini bukan masalah fatwa sebenarnya. Fatwa jelas, hukum jelas. Ini adalah masalah apa yang negara perlu.
dan apakah kebaikan signifikan dia kepada wanita. Tapi segi hukum, kalau untuk bermain seronok-seronok di rumah main futsal itu tak ada masalah. Dengan menjaga adab, menutup aurat, tidak apa mengilas kacau orang lain dan kawasan-kawasan yang tidak ada pandangan lelaki di sana, itu tidak ada mengapa. Mungkin itu soalan dia. Tapi takut masuk dalam pemain bola antarabangsa itu, saya tidak boleh menjawab soalan itu. Benda itu satu benda yang berhajat kepada badan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi untuk individu dia nak pergi main futsal, secara amnya tidak ada masalah. Family tidak ada masalah. Itu untuk persukatan. Betul. Jadi mungkin ada yang terfikir bola sepak adalah permainan khas untuk lelaki, jadi katanya mungkin nampak kasar dan sebagainya, maka tak boleh. Ya, main sekali perlu saja. Ya. Okay. Baik, terima kasih Ustaz berkenaan dengan perbincangan soalan yang disebutkan sebentar tadi, dan kita sebenarnya ada nak bertanyakan soalan lagi pada Ustaz, tapi kita nak berhenti di sini dahulu di TV3 dan kita nak sambungan 30 minit di TV9. Tapi ingat, pastikan kita sebagai seorang Muslimah jaga sebaik mungkin kita punya peribadi, tingkah laku, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita supaya terpelihara sifat-sifat kepribadian seorang Muslim, seorang Muslimah yang sejati. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, perbincangan diteruskan di TV9. Sambungan 30 minit kita bawakan kepada anda untuk memberikan pencerahan tentang fiqh muslimah yang kita bincangkan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada penonton-penonton. Jangan lupa kongsi kepada sahabat-sahabat kita sebanyak mungkin. Mudah-mudahan manfaatnya berpanjangan hingga ke hari kiamat, insya-Allah. Dan banyak kita bincangkan sebentar tadi untuk persoalan yang kita bawakan kepada anda untuk memberikan pencerahan-pencerahan, dan terima kasih diucapkan kepada semua yang bertanyakan soalan pada pagi ini, memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita. Dan kita masuk pada soalan yang seterusnya berkenaan dengan bagaimana kita nak menjadi muslimah yang terbaik. Habis soalan di Facebook, di WhatsApp Tanyalah Ustaz dari sahabat kita. Baik, apakah soalannya? Mari kita tinjau soalan. Okey, baik, soalannya. Assalamualaikum. Soalan saya, ada dua soalan. Yang pertama, sebagai lelaki menundukkan pandangan, bagaimana pula cara wanita dalam menundukkan pandangan, iaitu menjaga tingkah laku apabila di hadapan laki-laki. Dan soalan yang kedua, bolehkah wanita memakai telekung yang berbentuk badan, namun bukan dipakai di hadapan lelaki di halayak ramai, tetapi pakai untuk solat sahaja? Terima kasih diucapkan kepada sahabat yang bertanya, dan bagaimana untuk pencerahan soalan ya, seperti mana lelaki bertanggungjawab menjaga pandangan mata, perempuan juga diwajibkan bukan tutup mata, menjaga pandangan. Tidak melihat kepada kawasan aurat lelaki, tidak melihat kepada kawasan-kawasan yang mendatangkan syahwat. Jadi dia menjaga matanya supaya tidak memfokuskan kepada kawasan-kawasan yang boleh menimbulkan syahwat. Faham. Ya. Itu adab yang penting yang bertukar di antara kita satu sama lain, dan dia tidak membiarkan, orang Arab kata dia istirsal, dia biar tengok renung cantiknya, handsomenya lelaki ni. Juga itu tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Itu benda yang jelas. Berkenaan soalan yang kedua, dalam sembahyang kita kena faham dia menutup aurat. Adapun yang ketat yang menampakkan tubuh badan itu makruh dalam sembahyang. Itu yang dinyatakan oleh ulama, tidak batal sembahyang. Cuma bila berhadapan dengan lelaki ajnabi, itu yang datang pengharamannya. Faham. Kerana dia menunjukkan bentuk susuk tubuhnya. Tapi sembahyang sah, tak ada masalah. Atau dia pakai seluar jeans ke ketat, itu tidak ada masalah, sembahyang sah. Cuma bila berhadapan dengan orang, dia kena longgarkan. Sebab itu yang saya ingin sentuhkan di sini, wanita perlu kehadapan dalam seni kecantikan. Kecantikan itu bukan hanya kepada tubuh badan atau pakaian, tapi mau kepada akhlakiyah.
etika yang akan mencantikkan lagi wanita tersebut. Jadi kita jangan terpengaruh dengan barat punya style ya. Tetapi kalau kita ada package, kadang-kadang dia tu bukan cantik tapi budi bahasa dia itu cantik menyebabkan orang terpikat. So kita tambahkan nilai kecantikan itu dalam pelbagai aspek. Sebab apa zaman sekarang dipanggil ledakkan kecantikan. Terlampau orang wanita takut apa sangat tak cantik sampai dia melakukan perkara-perkara yang terlarang. Itu yang sangat berbahaya. Itulah bila mana nak satu cantik yang melampau sehingga kan sanggup melakukan apa saja sehingga kan perkara itu haram di sisi agama. Itu yang patut kita perhatikan khususnya kepada golongan muslimah. Baik, sedang menonton kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Adrin dan Ustaz. Saya Muhammad Abdul Majid dari Selda Cini Timur 3, Pekas Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Omar. Ya, saya ni Wagas. Wagas. Apa soalannya Tuan? Ada soalan saya gini Puan. Ni Ustaz ya. Ya. Ketika sedia maklum Ustaz di mana IPTA, IPTS kita pun sekarang ni kebanyakannya adalah daripada dimonopoli oleh golongan wanita ya Ustaz ya. Dan secara amnya, secara khususnya apabila mereka ini menamatkan pengajian, mereka ini menjawab jawatan tinggi dan kadang-kadang mereka ini lebih besar jawatannya lebih besar gajinya daripada suami Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, apakah kesamarataan ini telah diberikan oleh Islam diterapkan oleh Rasulullah SAW di zaman Rasulullah ataupun keselamatan wanita ini golongan wanita hanya selepas Tuan Omar, ya saya. Dia tak apa jelas Tuan Omar, boleh ulang sekali lagi soalannya? Mungkin dekat dengan TV. Mungkin Tuan Omar dekat dengan TV kot. Dah jauh ni saya ni, tapi tak tahulah kenapa ya. Jadi jelas ya. Biasalah pagi. Ya. Apa soalannya Tuan? Soalan saya gini. Kesamarataan golongan wanita dan juga lelaki ini telah diunjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana kesamarataan di antara lelaki dan wanita. Kita sebenarnya tidak ada istilah sama rata. Kita adalah keadilan. Melihat kepada kepakaran dan juga kelayakan. Faham. Disebabkan lelaki sekarang ni dia ketinggalan, dia orang tak nak belajar, maka orang perempuan yang naik. Cuma ada kesan sosiologi. Apabila orang lelaki ni terlampau rendah, dia akan berlakunya dipanggil inferiority complex, iaitu rendah diri yang sangat melampau. Bila orang perempuan lebih besar gaji daripada dia, pangkat daripada dia akan berlakunya kesan masyarakat yang tidak baik. Lepas tu benda ini perlu disusun sistem. Bukan salah perempuan, tapi kita katakan di sini semua benda mesti ada kesan. Bila orang lelaki malas, bila orang lelaki tidak menjadi seperti yang sepatutnya, rajin belajar, betul orang lelaki yang rajin belajar. Dia lebih cemerlang supaya dia menjadi pemimpin. Sebab kalau orang lelaki itu dia rendah pembelajaran dia, gajinya, dia akan berlaku inferior dan dia tidak ada keyakinan diri. Sebab itu dia kena berusaha sehingga dia mampu menjadi insan yang baik. Tetapi kehidupan kita relatif lah. Kalau berlaku macam tu, kita tidaklah boleh kita sombong dengan lelaki dan seumpama dengan dia. Kita ada hak untuk menasihati suami, tetapi tidak boleh kita menggunakan pangkat dan juga kekayaan kita ini untuk memperlekehkan suami. Walaupun dia ada kekurangan di sana. Tapi benda ni boleh direview semula. Makna dia perlu agenda dalam masyarakat dan kerajaan mengembalikan semula keadaan lelaki yang di universiti PTA kita tahu perempuan yang ramai. Sudah tentu ada problem. Apa problemnya yang berlaku pada lelaki? Perlu dikaji semula. Perlu dinaikkan. Tapi bukan kita nak buang budak perempuan ni daripada mengaji, tapi kita nak seimbangkan supaya tidak berlaku kesan masyarakat yang teruk. Sebab itu kita dalam apa jua berlaku krisis, perlu ada satu research dan solusi yang boleh menjadikan masyarakat itu berlaku seimbang. Bila tak berlaku seimbang tu yang problem. Ekonomi tak seimbang, politik tak seimbang, kehidupan tak seimbang, semua akan ada problem. Begitulah masalah yang ditimbulkan. Di zaman Rasulullah tidaklah menjadikan ini sebagai satu perkara yang kita nampak sebagai satu dasar utama. Walaupun tidak berlaku di zaman Rasulullah sebab tidak ada keperluan di sana, tidak ada keperluan. Tapi di zaman Sayyidina Umar melantik seorang wanita menjadi satu ketua yang menjaga pasar daripada penipuan dan seumpamanya yang dia makan syifa. Tetapi walaupun riwayat itu dhaif.
dikatakan dhaif, tetapi tidak mustahil benda itu berlaku. Dan zaman berzaman dia panggil al-haja asasul ikhtira'. Keperluan itu asas kepada kreativiti. So sekarang ni wanita bijak dan ada benda-benda yang tidak melibatkan tenaga, menggunakan komputer, menggunakan seni tangan, yang kita tidak boleh menghalang wanita maju ke hadapan. Tapi yang penting kita kenalah bina lelaki semula supaya berlaku keseimbangan. Itu dia. Jangan menghalang tapi kita membina untuk berlaku keseimbangan. Betul. Kembali kan, kalau kadang-kadang kita petikai juga kenapa mereka lebih ke hadapan tapi kita ke belakang, yang lelaki rupa-rupa tak boleh petikai. Tak boleh petikai, kita kena ke depan. Mungkin wanita lebih fokus dan rajin untuk belajar untuk ke hadapan dalam kehidupan. Itu satu nilai yang cukup hebat dalam kehidupan. Baik, bila kita balik berkenaan dengan kecantikan wanita sebentar tadi, zaman sekarang dia cukup popular dan sinonim bila mana di media sosial khususnya ramai wanita yang menggunakan aplikasi mengubah wajah daripada biasa-biasa menjadi cantik, sangat cantik, terlalu cantik dan subhanallah cantik. Jadi sangat cantik. Jadi adakah benda ini dia jatuh kepada haram juga Ustaz, kerana mungkin berlebih-lebihan dalam cantiknya itu sehingga memukau kepada lelaki? Ya, saya tidak suka menggunakan kalimah haram melainkan benda itu sudah ada nas yang jelas, ada fatwa daripada ulama-ulama yang muktamad. Ya, cuma saya katakan ini adalah satu naratif yang tidak baik. Kegilaan kecantikan. Faham. Sehingga kita melakukan benda yang apa faedah dia? Untuk berseronok, yalah kita berseronok bersama kita lah, sama family, nak buat apa-apa, memek muka ke, dia seumpama dengan dia, okey. Tapi bila kita tayangkan kepada orang, dia mempunyai satu maqasid dan niat yang lain. Faham. Yang untuk selalunya dia akan memberi kesan kepada dalaman wanita yang untuk terkerik popular. Dan itu tidak sihat sebenarnya. Sebab wanita ni dia tak bagus sangat kita dedahkan tanpa ada sebab. Faham. Apa sebab? Dia bukan boleh kahwin ramai. Dan dia akan menyebabkan keadaan kes yang menyebabkan orang gila kepada dia. Sebab dia tak boleh kita kata tu bukan soal kami, tu masalah lelaki lah. Tak. Kita masyarakat bertanggungjawab. Macam kita kata kita isap rokok. Itu bukan dia sakit, bukan hal saya. Hal dia lah. Tak boleh. Semua bila kita masuk dalam masyarakat, kita kena fikir, saya buat ni apa impak dia dalam masyarakat. Semua perkara. Hatta meludah pun di rumah tak apalah, rumah kita. Tapi di jalan raya, kita kena fikir nanti orang terpijak dan sebagainya. Begitu bila kita buat benda tersebut, dia ada impak. Jadi saya tidak galakkan aktiviti sebegini untuk ditayangkan pada orang ramai. Untuk family pada sebagainya, itu tak bolehlah kita katakan permainan dan seumpama dengan dia. Perlu juga jaga sama-sama kita. Laki menjaga wanita dan wanita juga menjaga hubungan dengan laki-laki, sama-sama jaga. Baik, sudah penonton, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, tunggu perbincangan selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita teruskan perbincangan kita pada pagi ini. Kita nak ambil lagi soalan sebanyak mungkin dari penonton-penonton. Kita nak jawab sebaiknya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan atas apa yang kita bawakan kepada anda pada hari ini, khususnya golongan wanita, tentang fiqh muslimah. Saya kira banyak yang kita dapat pada pagi ini daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita catat baik-baik, kita buat cantik-cantik dan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Itu akan menjadi manfaat yang terbaik dalam kehidupan kita. Okey, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita, Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz. Muslimah berkerjaya, berdiri sama tinggi dengan rakan sejawatnya yang laki-laki. Adakah boleh bebas bergaul dalam pejabat kerana urusan tugas, padahal Islam telah ada garis panduan dalam pergaulan? Minta pandangan Ustaz. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Rahimah Saud bertanyakan soalan, katanya dia pergaulan di tempat kerja ataupun kita wanita tapi ada kawan rapat laki-laki, pergaulan kita bagaimana walaupun best friend.
Ya, Silakan, Ustaz. saya bagi contoh saja. Dalam rumah pun tidak boleh ada kebebasan pergaulan. Hatta adik-beradik perempuan lelaki pun diasingkan tidur. Ya. Hatta dengan ibu pun tak boleh kita masuk bilik dia tanpa sebarang keizinan. Kalau itu hubungan yang mahram, yang kita boleh salam, yang kita boleh peluk, ada batas pergaulan, apatah lagi di pejabat, lebih afdal dan lebih layak untuk dijaga. Sebab itu tidak boleh kita berdua-duaan. Tidak boleh kita berkhaluat ataupun kita bermanja-manja. Kita pergaulan biasa. Normal, menggunakan bahasa yang baik, qaulan ma'rufa, tanpa ada sebarang di sana bahasa-bahasa yang boleh menggoda. Sebab itu yang akan berlakunya percintaan suami isteri, ya, berlaku di pejabat. Suami bercintai isteri orang. Punyalah bujang ramai kenapa kita bercintai isteri orang. Disebabkan bermula dengan huruf A. A akan bawa pada B. Nadratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idu faliqa'u. Pada senyuman, pada penglihatan, assalamualaikum, berbicaraan, ada appointment, kita berjumpa. Ada akhirnya bercintalah suami dengan isteri. Subhanallah. Nak bercinta, cintalah dengan anak dara. Anak dara ramai. Saya baca itu surat khabar, 70% wanita. Masuk ratusan ribu juga yang bekerja belum lagi berkahwin. Ramai. Ya, ramai. Jadi kenapa kita mencari yang sudah ada? Kenapa kita menukar benda yang tidak afdal? Itu dia punya batasan-batasan yang perlu kita jaga, dan perlu di sana ada monitor daripada syarikat supaya semua orang berdisiplin. Itu saja. Baik, walaupun kita kawan rapat macam mana sekalipun dan kita kerja lama macam mana sekalipun, kenal macam dia pun, tapi batasan. Dia panggil tetap setiap kita benda jaga. yang tak laku kadang-kadang laku. Maksud dia kadang-kadang kita ingat macam alah kita rapat, tapi kadang-kadang timbul syahwat juga. Macam itu. Walaupun dalam tak ada apa, Walaupun kita tak ada, tapi kadang-kadang dia main juga. Begitu. Sebab itu kita kena jaga batas-batasan. Kuncinya adalah jaga sebaik mungkin pergaulan itu supaya tak jadi apa-apa yang tidak diingini. Baik, soalan seterusnya di WhatsApp Tanya Ustaz dari sahabat kita Haji Din dari Bumbun. Baik. Assalamualaikum. Bismillah. Semoga Allah merahmati. Okey, baik. Soalan saya, Ustaz, saya berniaga produk penjagaan kulit. Alhamdulillah katanya ia berkesan dan kami dapat banyak testimoni. Ada testimoni muslimah yang tidak bertudung, Ustaz. Soalan saya, bolehkah saya gunakan gambar muslimah tersebut sebagai bahan pemasaran? Boleh atau tidak, Ustaz? Itu yang masalah sebab kita tidak menggunakan dan kita eksploitasi, kita menolong soal membuka aurat. Sebab itu kita kena ada batas-batasan supaya kalau gambar itu ada rambut, biar hanya ditunjukkan kepada wanita sahaja. Dan kita tidak boleh menilik gambar tersebut kerana sebenarnya bila kita melihat aurat perempuan, kita mengetahui keaiban dia. Faham? Orang perempuan nampak, dia menayangkan kecantikan dia. Orang lelaki nampak keaiban dia. So satu persepsi yang berbeza. Jadi kalau digunakan, ya, lebih baik kita menggunakan macam patung, itu seumpama dengan dia. Tapi testimoni itu kalau digunakan perempuan juga, biar ada batasan dia. Maksudnya hanya dilihat oleh wanita saja. Tapi kalau kita yang jual itu laki-laki, tapi kita dapat testimoni perempuan. Jadi kalau testimoni itu gambar kan, maksudnya gambar. Gambar. Kita hanya dibataskan kepada wanita sahaja. Ya, sebab kalau benda itu kalau diwar-warkan, kita bimbang menjadi satu bahan. Mungkin orang tu kacau guna alat renungan dan seumpamanya. Dia ada kesan-kesan yang sangat negatif. Saya tidak mengatakan benda itu apa dia harus, sebab kita bimbang bila kita sebut kata benda itu harus akan dieksploitasikan. Kenyataan saya ini apatah kita dalam bidang dalam media sosial sebegini, cuma kita kena jaga akhlak dan adab, pastikan orang lelaki tidak melihat dia. Faham, pastikan orang lelaki tidak melihat, dan walaupun nak lakukan testimoni, tapi aurat itu tetap kena jaga sebaik mungkin, kerana peliharalah aurat itu perhiasan cukup istimewa Allah kurniakan kepada kita. Baik, okey, berkenaan dengan ibadat, kita kembali berkenaan dengan muslimah yang beribadat. Contoh, ya, dalam situasi suatu hari kita sedang solat, tapi seorang wanita menjadi imam kepada wanita yang lain, tapi ada kanak-kanak lelaki di bawah umur, Ustaz, masuk sekali jadi makmum. Adakah boleh ataupun tidak? Okey, kita tengok kalau budak-budak tu bawah umur 7 tahun, dia jadi makmum, tak ada apa-apa kesan. Tak ada apa-apa kesan. Tapi kalau dia mumayyiz 7 tahun ke atas, dia baca Fatihah dia betul, hukum hakam pun dia tahu, dia akan jadi imam. Kalau perempuan jadi imam, sembahyang tidak sah. Faham? Ya. Melainkan dia sembahyang seorang-seorang. Walaupun dia belakang, tapi dia sembahyang seorang-seorang. Tapi dia hanya sah kepada makmum perempuan saja. Makmum lelaki tidak boleh menjadi kepada
orang perempuan. Kalau bawah umur tu dia tak sembahyang pun, tu latihan Dia cuma semata-mata. ikut saja. Ya, itu yang perlu tahu. Orang perempuan tidak boleh menjadi imam kepada lelaki atau kepada suami dia. Adakah kalau sama-sama wanita boleh azan dan iqamah juga, Ustaz? Ya, orang perempuan tidak ada azan, hanya iqamah saja Iqamah dengan sahaja. perlahan. Sebab azan hanya khusus kepada lelaki kerana dia kena lantang. Itu yang disebut oleh para ulama. Dia azan tidak Azan boleh. kena lantang sebab Azan nama lantang. azan dia memberitahu. Kalau kita tak lantang, tak nama azan. Okey. So sifat itu hanya kepada lelaki. Baik, okey. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan soalan itu. Yang pertama tadi berkenaan dengan bagaimana jadi imam kepada kanak-kanak di bawah umur. Kalau bawah 7 tahun maka diboleh, itu sebagai latihan. Dan kalau atas dah mumayyiz, dah boleh baca Fatihah dengan betul, surah dengan betul apa semua, dia kena jadi imam. Dia di yang jadi hadapan. imam. Ya. Dan yang wanita tadi kena jadi makmum di belakang. Okey, baik. Kita ada soalan suruh di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Puan Syahiba Nazri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah hukum memakai inai bagi wanita dan melukis-lukis inai pada tangan? Adakah ia dikira menyerupai tatu, Ustaz? Terima kasih juga Puan Syahibah bertanyakan soalan berkenaan dengan inai. Ya, Dilukis soalan sampai ke lengan, Ustaz? dia hanya dibolehkan dalam kadar perhiasan. Siki ukiran bunga yang tidak orang kata melampau. Umpal waktu badan itu terlaranglah. Tapi kalau setakat ini di sini sikit untuk kecantikan. Sebab kita kena tahu, kecantikan yang dituntut adalah kesederhanaan. Faham. Ya, atau dalam image pun dia panggil apa? Make up yang sederhana. Itu di antara benda yang kita kena educate masyarakat kita. Jangan kita terpengaruh, kalau buat macam ni, orang akan nampak wow. Tak. Wow satu perkara, tapi influence masyarakat untuk, sebab dia panggil semua benda itu akan mendidik jiwa kita. Benda yang terlampau melampau akhirnya jiwa kita tidak jadi baik. Pemakanan yang melampau pun mendidik jiwa yang tidak baik. Lama-lama semua benda tidak baik kerana semua kita pegang kepada konsep melampau. Ini yang perlu kita didik masyarakat. Apa-apa pun kesederhanaan akan mendidik dalaman kita menjadi orang yang sederhana, insya-Allah. Tapi itu kalau inai, tapi kalau yang warna kuku ataupun dia letak sesuatu di atas kuku yang mencantum tu, itu adakah boleh atau tidak? Kuitek kan ataupun kuitek tidak ada masalah. Tapi bila nak sembahyang tu kena cuci. Ya. Dia kena cuci, buang dengan alat dia tu, alkohol, itu barulah sembahyang sebab dia tidak telap air. Tapi kalau yang warna tu, kalau dia kalis air maka tak boleh saya. Kalau dia telap air, okey, boleh. Kalau kalis air tidak boleh. Dia mengganggu Dia sebab wuduk nak sembahyang. Tapi kalau dia pakai waktu dia cuti, tidak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz pencerahan dan juga terima kasih sahabat kita yang bertanya tadi berkenaan dengan inai yang dipakai. Jadi bersederhanalah, jangan dipakai sampai ke lengan ataupun depan, belakang, kiri, kanan semua ada, tapi hanya untuk perhiasan sedikit sahaja untuk mencantikkan tangan, khususnya bila mana nak melangsungkan perkahwinan selalu sebagainya. Saya. Baik. Okey, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Rin Muhzab. Assalamualaikum. Setiap kali ada program keagamaan selalu mengenengahkan, betul ya saya sebut muslimah yang berstatus isteri. Kemuliaan dan kehebatan pahala bagi seorang isteri, tapi bagaimana wanita muslimah yang berstatus single, yang belum bernikah, janda ataupun balu? Mereka juga perlu hidup dan bekerja. Adakah nilai dan amalan mereka lagi rendah jika dibandingkan dengan amalan seorang muslimah yang bergelar sebagai seorang isteri, katanya. Jadi mungkin ini membicarakan status wanita. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Itu tidak benar ya. Wanita adalah permata. Sama ada dia adalah isteri, sama ada janda ataupun balu ataupun dia masih anak dara, dia tetap permata. Dia tidak berhajat kepada status isteri untuk menjadi wanita solehah. Dia tidak berhajat kepada status janda, apa-apa status. Atau status popular, tidak. Wanita zat dia itu, hakikat dia itu adalah permata. Di mana dia berada, dia adalah permata. Itu yang perlu i'tiqad. Dan dalam sejarah, ada wanita janda yang sangat hebat iman dia. Iaitu seorang wanita itu kematian suami, datang orang usik dia, kata, macam mana kamu ni nak makan? Suami dah mati. Dia jawab apa dengan penuh keimanan. Laqad araftu annahu akalan la in dhahaba al-akal laqad baqiya razzaq. Yang aku tahu suami aku ni kuat makan dia, bukan pemberi rezeki. Kalau dia mati Allah kekal. Ini di antara status janda yang luar biasa. Ya, yang kita tidak, masyarakat yang menghukum ini janda, ini yang masyarakat yang kerik. Di zaman Rasulullah semua benda tu ada. Janda